Okey, berapa bulan ini? 8 ini. 8 ya? Ya, sir. 8. Nak test saya nak tengok apa ingat lagi. Tak tahu, lupa jalan balik politeknik pun tak tahulah. Okey, saya nak perkenalkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semua. Saya harapkan semua sihat Semua sihat ke? Sihat. Yang hampa bercuti panjang ni apa buat ni? TikTok. Bekerja. Work from home ke work kat mana ni? Work from home. Work from phone. Sebelum PKP tu berapa kilo naik? Maintain je, sir. Tak naik. Turun. Turun lagi? Bagus. Okey, saya nak ambil kehadiran Okey, sebelum tu saya nak perkenal dululah. Mungkin hampa pun mungkin terkejut siapalah saya ni kan. Pernah nampak saya? Benar. Kat mana? Dalam TV? Jarang. Tak pernah. Kau nampak? Kau nampak dalam TV, TV3 ke, Astro ke? Saya tengok Dalam cerita drama Korea je. dalam Korea. Cerita Korea pun ada. Hampa ni layan True Beauty bah. Saya layan ke? Nampak lah. Hampa saya tak tahu ke hampa? BKP layan cerita Korea macam-macam. Best lah, sir. Cerita Apa dia? Korea best. Cerita Korea best. Okey, saya perkenalkan nama saya Encik Azizi lah. Encik Aziz bin Aziz. Kalau nak panggil saya panggil Sir lah macam biasalah mudah sikit. Saya sebenarnya kalau kamu jumpa saya kat mana pernah jumpa saya? Kalau pernah jumpa lah. Kat mana? Dekat? Bilik usahawan. Siapa yang cakap ni? Tu dengar tadi, saya dengar tadi. Dengar lari. Dekat bilik usahawan. Dekat bilik usahawan. Macam mana kata saya dekat bilik usahawan ni? Ke pernah pergi bilik saya? Yes, pernah pergi. Pernah pergi. Ni siapa dia cakap dengan saya? Saya tak nampak siapa dia cakap dengan saya ni. Pernah pergi. Okey, saya memang dekat unit persoalan lah sebelum ni. Memang sampai sekarang, kalau kamu jumpa saya pun dekat unit persoalan. Cuma saya sebenarnya baru masuk ke Jabatan Perdagangan. Saya baru masuk. Sebelum ni saya bukan Jabatan Perdagangan. Saya di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Tapi sebenarnya saya di TMK itu sebenarnya saya sementara je, bukan bidang saya lah. So tahun ni saya dibalikkan semula ke Jabatan Perdagangan. So kalau kamu berpeluang balik ke Poli, insyaAllah mungkin hujung bulan ni, hujung semester ni mana tahu ditakdirkan balik semula, mungkin boleh kita jumpa lah kita jumpa insyaAllah. Okey, sebelum tu saya akan ambil nama seorang-seorang lah kehadiran. Okey, Nurul Taufiqah, siapa dia? Nurul Taufiqah ada tak kat sini? Nak tengok muka masing-masing ni. Tak apa, muka tak mandi pun nampak lebih nature dan asli. Okey, Nurul Taufiqah mana? Nurul? Tak masuk lagi ke Nurul? Tak masuk lagi. Okay. Dia kata saya tak accept dia ni. Apa dia? Zoom kena accept ke? Tak tahu dia. Dia duduk loading je. Zoom kalau sebenarnya kamu tak perlu nak download apa-apa, kamu masuk je. Sebab saya tak accept. Line dia slow kot sebab dia duk hantar gambar, dia kata loading. Tak apa. Yang penting dia ada tak? Ke tengah loading lagi? Loading.
loading lagi. Manalah tahu manalah tahu kerja part time sekarang tengah-tengah malam kan, balik stesen minyak mana-mana ke. Okey. Alright, Nurin Huda, mana Nurin Huda? Saya. Mana Nurin Huda? Okey, saya. Nur Akilah. Saya. Okey, Nur. Ya. Nur Alia. Mana Nur Alia? Nur Alia mana Nur Alia? Nur Alia skrin ni gelap dia tu. Kenapa tu? Nur Alia dengar tak Nur Alia? Semua tanya Nur Alia ni. Apa pasal dia punya skrin ni gelap tu? Dia tengah mute tu. Saya rasa dia tak dengar saya cakap tu. Anis Insyirah. Ya, saya, sir. Ya, okey. Nurul Ain. Saya. Nurul Ain, cantik belakang. Amboi. Okey, Nur Alia. Nur Alia Saya. mana Nur Alia? Saya. Okey, Nur Alia Jaafar. Nur Atirah. Saya. Saya mana tu? Mana? Mana Atirah? Okey, Atirah. Intan Isnur. Intan? Saya. Intan Isnur. Nurul Hidayatul Akmal. Saya. Nurul. Ada. Kucing pun nak masuk kelas agak. Masuk je lah. Nur Farhanah. Saya. Comel kucing. Nama apa kucing? King. Ya Allah. Tak buh nama lagi. Buat nama Korea tak apa. Nur Alifah. Saya. Mana saya tu? Jom dengar. Tu dia. Sharwina. Saya, sir. Okey, Sharwina. Nur Iman Nisa. Saya. Nur Amiran Atasha Norman. Saya. Okey. Tarani Priya. Saya, sir. Okey. Kurnia Indah. Saya. Okey. Saya. Alright, terima kasih. Nurul Nazirah. Nurul Nazirah. Nurul Nazirah. Siti Nur Amirah. Saya, sir. Okey, alright. Tak. Apa dia? Saya nak ambil ayat, Ustaz, boleh tak? Api. Ini Nur Nabila. Saya. Okey. Dan lepas tu Nurul Taufiqah. Ada, sir. Nurul ada. Aduh, ada kan. Coverage kurang sikit Nur Alia. Nur Alia tadi ada tadi dia ni. Macam tak apa-apa nak dapat dah coverage dia. Nur Alia. Nur Alia binti Muhammad Zainal. Cuba tanya kawan-kawan kamu, cuba tanya Nur Alia. Nur Alia nampak pun. Sibuk masak apa pagi-pagi ni. Okey, dan Nurul Nazirah. Nurul Nazirah ada sini. Nurul Nazirah. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. 4 kali 24, 5. Seorang tak ada lagi ya. Nurul Nazirah tolong tengok dia. Kalau siapa kawan dia. Cek. Kok tengah ada mimpi lagi ke mana tahu. Dia penyelan masalah sikit. Benar masalah. Suruh dia masuk guna tanpa kamera tak apa. Dia lambat-lambat.
So cepat sikit. Okey, pagi ni saya tak nak buang masa. Malam nanti kita akan bincang dengan lebih detail lagi lah apa yang kita akan buat. Malam nanti kita akan bincang dengan lebih detail lagi lah apa yang kita akan buat untuk kita punya perancangan aktiviti kita. Cuma untuk makluman kamu, saya nak beritahu awal ni, untuk digital entrepreneurship ni kita akan belajar secara, kita lebih kepada hands on ataupun kita lebih kepada praktikal lah. So projek yang kamu kena buat ni semuanya berbentuk individu. Okay, buat secara individu. So bila individu ni sekali tak ada isu lah. Cuma untuk digital entrepreneurship ni, saya nak bagi dulu dia punya macam overview, landscape dia macam mana. Okey, digital entrepreneurship ni yang kamu akan pelajari nanti, pada sepanjang semester ni, saya lebih menekankan kepada kamu langkah pertama kamu sebagai seorang pelajar, kamu kena pasti apakah perniagaan yang kamu nak buat. Pernah ambil subjek entrepreneurship tak? Nah, saya lepas. Okay, pernah. So, saya lepas kan. Bila kamu dah ambil subjek entrepreneurship, saya lepas, kamu dah banyak didedahkan dengan teori lah. Dan mungkin pensyarah kamu ada pernah buat projek. Projek secara berkumpulan ke, buat business plan ke, whatever lah, business product dan sebagainya. Okey, dia punya mindset dia macam ni. Mindset dia ialah sekarang ni, apa yang saya nak di kalangan kamu sekarang ni, okey, sebelum kelas kita malam ni, you punya mindset sekarang pertama, digital entrepreneurship ni kamu kena buat secara individu. Itu mindset dia. Okey. Yang kedua ialah kamu kena set up perniagaan. Kamu kena set up perniagaan kamu. Okey, kenapa kena set up perniagaan kamu? Sebab kita dah mula move kepada perniagaan. Dan kamu kena ada produk. Okey, produk ni sebenarnya dia ada banyak jenis lah. Satu, produk kamu sendiri. Okey, produk kamu sendiri. Mungkin sepanjang tempoh PKP ni kamu dah ada buat bisnes sikit-sikit kan. Mungkin kamu ada own produk, mungkin produk ni mungkin kamu sendiri yang jual lah. Maksudnya sebelum kamu belajar selepas kot ataupun selepas ke, kamu ada produk kamu sendiri. Produk ni tak kisahlah makanan ke apa ke dan sebagainya. Dia ada macam-macam kategori lah. Kita ada produk berasaskan ICT, kita ada produk berasaskan makanan, minuman. Okey, kita ada produk berasaskan pakaian dan juga aksesori. Kita ada produk berasaskan kecantikan dan kesihatan. Kita ada produk yang berasaskan kepada barang-barang craft tangan. Dan mungkin produk kamu tu berasaskan kepada produk yang berbentuk perkhidmatan. Perkhidmatan ni maksudnya servis lah. Okey, servicing. Okey. Contoh servicing mudah aja. Saya buat bisnes servis buat makeup katakan. Tu servis lah tu. Kan? Contoh macam tu. Okey. Itu satu mindset. Mindset kedua ialah saya nak kamu, kalau kamu tak ada produk sendiri, kamu boleh guna produk yang dah ada di pasaran. Okay, produk yang ada di pasaran ni di sini dia ada banyak kategori lah. Antaranya produk yang orang lain punya. Orang lain punya tu maksudnya kamu jual produk dia dan kamu mungkin menjadi agent ataupun dropshipper. Kamu akan jadi agent ataupun dropship. Okay? Kamu akan ambil keuntungan daripada segi komisen jualan. Ataupun kita panggil, dia bukan keuntungan lah. Maksud saya adalah komisen jualan. Ataupun produk yang bukan kamu punya itu adalah produk yang memang daripada family. Siapa yang ada family buat bisnes tu, inilah masanya kamu nak transform daripada kita panggil offline kepada digital. Sebab kita topik subjek kita ni fokus on kepada digital entrepreneurship. Semuanya atas talian. Okay? Semuanya atas talian. Cuma mindset tadi tu ialah promosi tu dibuat secara online tetapi tak semesti dijualan tersebut secara talian. Contohnya kamu ada jual satu produk A ni dekat Facebook, dekat IG tetapi orang beli dekat offline. Tapi dia tengok dekat online. Itu maksud saya. Cuma semester ni silibus kamu ni silibus baru Untuk pengetahuan kamu, digital entrepreneurship ni dulu ialah digital entrepreneurship development. Okay, subjek ni dulu saya nak beritahu awal. Subjek ni dulu memang subjek fokus on kepada online. Cuma semester ni nasib kamu baik, kamu baiklah kot saya rasa silibus dah bertukar. Dia ada satu lagi iaitu marketplace tambahan. Marketplace ni apa dia? Kamu diajar berniaga secara online dengan menggunakan contohnya Shopee, Lazada dan sebagainya. Siapa dah pernah buat kat Shopee, Lazada tu satu advantage lah you punya bisnes. So, you punya mindset sekarang ni satu je yang saya nak. Pertama,
you kena set up you punya syarikat secara milikan tunggal. Yang kedua, kamu buat produk orang lain ataupun produk kamu. Okey. Dan kita juga dalam proses berbincang dengan beberapa agensi dan untuk dapatkan usahawan. So, kalau contohnya macam ni. Katalah kami dapat seorang usahawan, kami tengah deal dengan beberapa agensi dan katalah ada berapa usahawan telah kita kenal pasti yang mereka berminat untuk mendapatkan kepakaran daripada kamu. Maksud kepakaran itu saya maksud pengetahuan daripada kamu. Kamu boleh buat kita panggil business matching lah. Contoh macam ni lah. Saya ambil contoh macam Insyirah kata kan. Insyirah kata, Cik Azizi, saya tak ada idea lah nak buat bisnes. Okey, tak apa, kita ada usahawan yang memang dah ada bisnes. Contoh baru-baru ni Ana Burger kat Perlis ni. Tahu tak Ana Burger? Ana Burger yang dia main dekat PTSS itu jumpa dengan saya. Ui, apa tu? Okey, jumpa dengan saya itu, kita dah bincang, dia berminat dapatkan pelajar-pelajar PTSS. Tapi saya kata produk dia punya ni ialah berbentuk secara individu. So dia perlukan seorang pelajar PTSS untuk bantu dari segi marketing dia. Maksudnya kamu tak payah fikir tentang produk dah. Produk dah ada dah. Cuma kamu bantu dia untuk dari segi upkan sale. So setiap jualan yang dibuat oleh Ana Burger tu mungkin kamu bantu dia, di situ kamu akan dapat kredit daripada segi jualan yang telah dibuat secara online tadi tu. Sebab kamu kena ada target. Malam ni kita akan announce berapakah target jualan kamu sepanjang semester ni secara individu. Sebab dia ada nilai dia. Bukan RM10, bukan RM100 lah untuk sepanjang semester, tak. Jadi nilai dia. That's why you punya mindset sekarang ni ialah semester ni subjek digital entrepreneurship ni ialah you kena berniaga dan menjual secara online. Promosi secara online. That's the challenge lah. Sebab paper, kita ada pen and paper. Okay, so you boleh gunakan banyak strategi. Strategi you dah pakai antaranya tadi, kalau you dah ada produk sendiri, teruskan. Jangan nak kata apa, tukar produk lain, teruskan je. Kalau you tak ada idea, you join the dropship ataupun you jadi orang tengah agent dan sebagainya, ataupun you buat business matching dengan usahawan di luar, ataupun you terus kepada produk business family you. Katalah mak saya ada buat kerepek pisang kan. Tak apa, dulu buat kerepek pisang jual secara main guna WhatsApp biasa-biasa macam tu saja tak. Kali ni kamu tak perlu take ke arah tu. Kamu cuba kembangkan dengan cara kamu buat platform untuk perniagaan tadi tu. Okey? Itu yang saya maksudkan. So di sini dia challenge lah. Sebab subjek yang kamu ambil ni sebenarnya subjek ni memang dia punya course learning outcome dia. Pertama, kamu belajar tentang online platform dan kamu kena perform. Bukan setakat belajar tapi kena perform. Kalau tak perform tu macam gagal lah. Kan? Contohnya, cik tak buat apa-apa cik, kami buat tak jual produk pun. Kami just main-main produk main-main macam tu je. Tak boleh. You kena buat sale juga macam mana sekali tu. You try your best. Okay? Ini yang saya nak bagi, ini yang kamu punya mindset yang kamu kena letakkan dalam kamu punya strategi kamu pada semester ni untuk subjek ni. Dan untuk pengetahuan kamu, digital entrepreneurship kita ni sebenarnya ialah satu subjek yang mendapat kerjasama dengan MDEC. Tahu MDEC? Pernah dengar tak MDEC? Okey, di bawah MDEC. So silibus kita dibangunkan bersama dengan MDEC dan setiap jualan kamu nanti akan direkodkan dalam portal Go E-commerce MDEC. Pernah dengar tak e-usahawan? Pernah dengar tak usahawan mikro yang dia orang ambil kursus 1 hari tu? Itu ialah exactly apa yang kamu belajar, itulah usahawan sebenarnya. Cuma mereka ni belajar 1 hari, kamu belajar 14 minggu. Lebih komprehensif lah, lebih komprehensif. Mereka very short. Short tu maksudnya banyak benda mereka orang akan tak belajar lah. Tapi you punya very komprehensif. Tapi apa yang usahawan luar mikro tu buat, dia akan rekodkan jualan ni dekat dalam portal Go E-commerce. Macam mana kamu juga akan merekodkan di portal Go E-commerce. InsyaAllah malam nanti saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara kita nak mendaftar dalam portal Go E-commerce. Sebab apa? Selepas kamu dah tamat daripada program kita ni, Digital Entrepreneurship ni, bukan setakat kamu selesai sahaja Digital Entrepreneurship, kamu juga akan diregisterkan sebagai peserta e-usahawan. Di bawah program TWEB dan dengan kata lain,
Bila siapa dah complete dia punya aktiviti dia, nanti kamu akan dapat CJ penyertaan lah, secara online yang akan dikeluarkan oleh MDEC sendiri. So nanti kat luar tu kamu tak payah pergi lagi lah kursus-kursus e-usahawan, sebab ini dah kamu dapat semasa kamu belajar di TSS. Dan kalau ikut kebiasaan pihak MDEC, pelajar yang mendapat jumlah jualan tertinggi selalunya akan dipanggil untuk menghadiri kursus-kursus yang akan dibuat oleh mereka pada masa-masa akan datang. Antaranya kursus pengukuhan, satu lagi ialah mungkin siapa yang mendapat sale tertinggi akan dipanggil untuk menghadiri convention ataupun seminar peringkat kebangsaan yang dibuat selalunya di KL lah. Macam dulu dulu namanya Young Heroes. Dibuat dekat mana, MTDC tak saya lupa. Di mana kamu di situ ramai speaker-speaker hebat dalam bidang perniagaan online dijemput. Contohnya macam baru-baru ni saya bawa student DSK, bukan DSK, DPM. Dia punya sale 20,000 di bawah Puan Azlini selepas tu. Dia punya sale 20,000. Dia ambil digital lah sebab dia dapat 20,000 kan. Kesilapan besar dia ialah dia ada masalah dari segi rekod. Hampir-hampir dapat the best student lah untuk keseluruhan sekali itu pelajar PTSS. Okey, so itu antara dan macam-macam lagi lah intensif yang akan dapatlah jika kamu perform dalam bidang ni. Okey, itu yang saya nak maklumkan awal. Ini mindset dia. Mindset ni maksudnya semester ni kita akan lebih kepada hands on. So nanti kamu akan diajar bagaimana cara untuk mempelajari teknik SEO, Search Engine Optimization. Pernah dengar tak copywriting? Bagaimana menulis secara menggunakan copywriting teknik. Dan kita akan ajar kamu bagaimana nak buat website, nak buat Facebook dengan menggunakan SB page, untuk perniagaan, dan IG for marketing. Dan kita akan ajar kamu bagaimana nak membuat website untuk tujuan perniagaan. Dan insya-Allah kita akan dedahkan kamu dengan marketplace iaitu Shopee dan juga Lazada. Kalau ikut semua total kursus ni bernilai hampir 10,000. Kalau kat luar lah. Shopee saja dah berapa ratus dah. Kalau Lazada dah berapa ratus lagi dah. IG dengan Facebook dah berapa ratus lagi dah. Kata tak? Kalau you dapat kursus macam ni kat luar, sekarang ni tengah hot kan. Tak kurang daripada 5,000 ke 10,000. Itu kalau personal coaching lah. So yang ni secara percuma di bawah subjek digital entrepreneurship. Sebab apa? Sebab orang sedang cari. Sebab sekarang ni kamu tengok bila COVID berlaku, apa jadi bisnes dah semakin berhadapan dengan masalah secara fizikal. Dan ramai orang nak kelang kabut nak buat online. Pergilah kelas sana, kelas sini. Semuanya kena bayar lah, dek. Semuanya kena bayar. Okay. So, kesimpulannya mindset kamu ialah itu yang saya nak ceritakan. Okay. Cuma malam nanti saya akan detailkan apa benda tentang subjek ni. Okay. Ada soalan tak berkaitan perkara ni? Untuk fasa pertama. Nak tanya. Sir. Saya pergi toilet, Ustaz. Okay, disilakan. Bawa handphone toilet tu. Okay, teruskan. Saya nak tanya, kalau dalam kelas ni ada yang buat bisnes yang sama tak apa ke? Not the issue. Tak ada isu. Kamu contohlah, katalah Farhana jual tudung. Okay. Mungkin Alia pun jual tudung. Okay. Alifah pun jual tudung. Jual lah tudung, tak ada masalah. Yang saya kata ialah sale masing-masing. Tak. Sale masing-masing. Ada juga berlaku pelajar dia buat produk yang sama. Contohnya Anis jual tudung. Kebetulan pula tudung yang Anis jual ni tudung yang sama dikeluarkan oleh Nazirah katakan. Sama je. Brand yang sama, apa yang sama. Saya silap kamu dulu ni memang kawan baik jual tudung. Tapi saya ingat saya punya rekod adalah secara individu. Ikut cara individu. Dalam satu kelas itu kan macam benda yang sama pun mesti tak apa. Mesti tak jadi. Bagi saya tak boleh sampai tahap macam tu lah. Tak boleh tahap macam tu. Sebab apa? You kena ingat, kita kan saya cakap tadi, untuk digital entrepreneurship ni kita ada satu nilai sale yang kita kena tetapkan. You bandingkan satu kelas jual tudung kan, macam mana kelas jual tudung kan?
Tak tahulah kalau Farhanah jadi supplier tudung, yang lain jadi ejen tudung. Itu tak tahulah saya kan. Okey. Sekarang ni saya tak naklah macam tu. Buatlah sikit benda kelainan kan. Mungkin Syarulina takkan jadi tudung juga kot. Dia mungkin jual benda lain kan. Okey, maksudnya masing-masing ada produk masing-masing. Tapi bagi saya setakat produk yang sama tu tak ada masalah. Cuma itu tadi lah, sebab satu kita kena faham juga sekarang ni bila kita buat projek ni, kamu tak berada di tempat PTSS, kamu berada di tempat yang berbeza. Okay, kalau produk lain pun saya tak ada isu je tak? Tak ada isu. Cuma saya tak naklah semuanya hampir sama kan. Kalau boleh tu ambillah cabaran lain lah. Mungkin dah tengok ramai jual tudung, pergi jual benda lain ke kan. Sekarang ni orang suka kurus-kurus, nak jual produk kurus pun ada sekarang ni kan. Macam-macam kurus ada. Sir, kalau kalau macam dalam kelas ni ada yang dia jadi agent ataupun dropship under someone tu, macam mana sir? Boleh ke tak boleh? Boleh. Contohlah Anis jadi dropship untuk jual satu produk lah, produk kita panggil kecantikan, saya ambil lah produk tu kamu akan dapat komisen, betul tak? Kamu selalu dia di mana kamu mungkin tak pegang produk tu, betul tak? Kamu tak pegang. Okay, tak pegang. Kamu cuma dapatkan pembeli dan kamu hanya uruskan segi jualan, dan nanti yang akan hantar ialah selalunya orang yang supply, pembekal tadi tu. Betul Ingat sale bukan melihat kepada komisen, sale melihat kepada produk tadi tu. Contoh, Anis jual produk kecantikan. Harga produk kecantikan tadi tu katalah RM20. Anis dapat RM10. RM10 lagi tu company tu dapat. Tapi sale tu dikira 10 ke 20? Saya kata sale, saya tak kata commission. 20. Yes, you kena masukkan nilai 20 tadi. So Itu tak, nilai. semasa okey je lah kalau macam contoh dalam kelas ni, contoh macam saya cakap saya jadi supplier, lepas tu saya ada, contoh ada yang dalam kelas ni nak jadi saya punya agent ke dropship ke, okey je lah macam tu. Saya okey je, cuma tu saya tak naklah semuanya sama kan. Mungkin seorang memadai lah. Okey. Tapi untungnya kamu lah, sebab kamu boleh buat sale tinggi. Sebab benda ini walaupun kita jadikan satu tugasan, dia ada competition juga. Dan saya tengah bincang dengan Puan Azrini dengan Cik Rahman yang terlibat dengan subjek ni. Kita pun akan buat competition, InsyaAllah. Kamu kemungkinan besar, kamu akan menghadiri beberapa siri webinar yang kita akan buat secara online. Dan kita akan jemput beberapa speaker, pakar-pakar jurulatih dalam bidang digital ni untuk mengajar kamu secara lebih praktikal. Kami sebagai pensyarah ni boleh mengajar, tapi kami nak bagi pendidikan yang lebih menarik di luar. Okay? Contohnya, kami mungkin akan jemput somebody dalam bidang Lazada, contoh Shopee, contoh kami akan jemput FBX, pakar FBX, untuk menjadi speaker-speaker untuk berkongsi. Bukan senang nak bayar dia orang ni sehari, dia orang punya nak bayar dia orang ni bukan je sikit 1 jam 200-300. Okey, kat luar tu kalau kamu pergi kursus ni satu hari mungkin 1,000 lebih kamu kena bayar. Tapi ini secara percuma. Dan the end of the day ni nanti bila kita pergi di end semester, kita akan buat competition terus. Contohnya, Anis ialah seorang penjual pakaian. Anis nak buat apa? Produk apa? Katalah Anis nak katalah jual tudung katakan. Kan? Tudung katalah tengah famous. Tudung apa tengah famous sekarang ni? Okey. Tadi kata Anis tengah jual tudung katakan. Anis punya sale, Anis dikategorikan bahagian, bagi saya Anis dikategorikan sebagai bahagian fashion dan juga aksesori. Katalah Kurnia Indah, dia ni ialah buat makanan dan minuman. Katalah Setara ni dia jual produk-produk kecantikan dan kesihatan. So kamu punya kategori berbeza-beza. Tapi kita akan bertanding lah kategori berbeza-beza ni. Siapa yang paling tinggi buat sale untuk makanan dan minuman? Dalam kelas kamu ni yang buat makanan dan minuman seorang 2 je. Untung kat mereka. Mereka mungkin bersaing dengan mereka ni tak banyak. Tapi kita bukan bersaing sama DSK. Kita akan bersaing dengan DPM sekali. DSK A, B, DPM A, DPM B pun sama akan terlibat juga. So kita akan bertanding lah. So kalau ramai sangat buat aksesori, ramai sangat buat tudung, memang competition tinggi lah. So kita akan adakan satu pertandingan di antara anda semua untuk bertanding
the best sekali untuk dapatkan pencapaian tadi itulah. Itu sebagai insentif sajalah daripada peringkat PTSS. InsyaAllah itu dalam perancangan saya juga untuk jadikan benda ni lebih menarik. So tadi isu Cuma jangan ramai sangatlah, itu dia. Cuma jangan ramai sangat. Cuma saya nak tanya kat sini, siapa orang Perlis? Siapa orang Perlis kat sini? Yang apa bukan orang Perlis? Tak ada orang Perlis ke? Tak ada. Orang Perlis. Aduh. Kenapa So, Sir? mana? Tak ada polis. Langkawi ada Sir. Nak kena Apa dia? coklat. Orang Langkawi. Langkawi Coklat. saya dah kata Langkawi dah habis coklat, betul ke? Tenggelam dalam laut. Depa PKPP ni simpan coklat banyak lah kot. Lah dia banyak coklat lah. Baing. Siapa orang Langkawi ni? Fana. Hana nak kahwin dengan orang Langkawi. Oh, nama Langkawi. Intan Saya pun dengan ada Alia. program. Intan Ada dengan orang, ada Alia. orang. Siapa? Intan dengan? Alia, orang Langkawi. Oh, Intan dengan Alia. Patut Alia nak dapat coverage pun susah. Alia Jaafar, bukan Alia Zainal. Intan pula dah. Langkawi memang hulu Intan. Intan duduk ni bengat dewa. Mana saya Intan, apa nak kelas semen dah? Kelas semen ke apa? Duduk jauh sangat dah. Saya duduk Langkawi 2 tahun. Alia. duduk kat mana? Saya duduk kat mana? Saya duduk kat area apa nama yang kelas semen tu, apa nama dulu? Kampung apa tu? Kampung Jalan Iwa nak tu. pergi Kampung Ewa. Saya pernah duduk situ. Dengan family angkat saya situ sebab dengan family angkat masa tu saya praktikal di Langkawi dan saya pernah bekerja di Langkawi 2 tahun. Duduk dekat Padang Masyarakat. Okey. Dan saya tengah ada projek dengan LADA sekarang. Kita ada projek dengan LADA untuk komuniti Langkawi, untuk usahawan juga sekarang ni. Mungkin tak tahulah dengan kata. Itu dah turun Langkawi sebelum PKP tu. Okey, mungkin insyaAllah bulan 4 ni kita akan turun lagi sekali lah untuk jumpa dengan usahawan Langkawi. Okey. So itu mindset kamu itu mindset dia. Mindset sekarang ni ialah kamu dah kena fikirlah apa nak buat. Macam di geng Langkawi tak apa dia buat coklat sekarang ni. Coklat sangat hot sekarang ni kat Langkawi kan. Itu habis satu Langkawi coklat. Okey, so kamu itu yang ini yang saya minta kamu kena plan betul. Mindset kamu sekarang ni ialah apa kamu nak buat untuk program ni. Okey, dan kamu kena fikir ini the challenge kat situ lah, challenge. Untuk assignment ni very easy. Sebenarnya kita akan buat beberapa praktikal, kita akan buat portfolio, apa semua tu semua benda yang sama sebenarnya. Takkan pergi ke jauh. So paper ni memang tidak ada peperiksaan akhir. So insyaAllah kita akan jumpa malam ni. Saya akan cuba lebih terang dan lebih lagi lah tentang perkara ni. Okey, ada soalan sebelum kita berehat 2-3 minit untuk kita masuk topik 1. Sir, nak tanya. Tadi on camera. Tadi saya katakan kami ada macam kena capai dia punya kena capai dia punya berapa jualan yang ditetapkan tu kan. Kalau tak bukan doa tapi kalau tak tercapai tu macam mana sir? Dia ada permarkahan lah, kita akan kira kat situ. Okey, bila kamu dah capai jualan tadi tu, kamu dah melalui satu pencapaian yang kita nak kat situ. So kita dah tahu kamu dah capai. Cuma sekarang ni kamu nak achieve target tersebut. Okey, cuma kebiasaannya pelajar-pelajar kita yang buat digital entrepreneurship bagi JP yang saya faham, dia orang punya sale tak kurang daripada 1,000. Majority. Tak kurang daripada 1,000 lah. Terkejut dah semua. Okey, tak tahu daripada 1,000. So kamu dah nampak, saya dah bagi hint dah sikit. Sebenarnya setting tu agak tinggi sikit. Tapi tak apa, benda macam tu kamu boleh tanya nanti pada malam ni kepada bicara dia. Sebab saya bukan penyelaras, nanti Encik Rahman akan bagi respon dengan Puan Azrini juga pada malam ni. Tapi itu senario dia lah. Tapi kita akan kira tu, maksud saya daripada sekarang sampailah habis semester. InsyaAllah boleh kot. Boleh capai kot, saya rasa.
Kan? Okey. Pelajar dipahamkan pelajar di SK, DP ni bagus-bagus semua. Encik. Ya. Kita ada quiz ke, test ke selain fokus projek ke projek je semata-mata? Okey, kamu nak target apa semester ni? A+. Berapa target kamu semester ni? 4. A+. Saya nak tulis ni. Berjaya, Saya nak remind- berjaya. Nak tahulah semua. Saya nak tahu ni respon anda. Anda nak berapa saja ni? A+ ke, A- ke? Dekan, A dekan. A+. Sebab subjek ni pun macam penting lah untuk masa depan kan. So Okey. saya nak tahu jugalah. Hari ini saya dengan berbesar hati menawarkan anda semua mendapat skor flat semua saja. Okey. Skor flat semua. Dia akan turun markah dia jika tak hadir kelas. Tak siapkan tugasan. Okey, dengan baiklah. Dan juga pastikan penilaian tu dibuat dengan terbaik. Untuk pengetahuan kamu, saya beritahu awal lah senang. Malam ni saya akan detailkan lagi lah. Kamu tidak ada quiz. Kamu hanya ada satu teori test saja. Tapi markah teori test pun sikit sangat. Tak banyak mana pun, 10%. Yang lain semua projek. Dengan kata lain, kamu kena beri komitmen daripada saya lah. Bila saya minta projek tu hantar. Kan, saya tahu semester lepas ramai dapat full flag tak? Ramai dapat anugerah ketua jabatan ni. Habis. Sebab sepah. Kan? Semasa musim-musim tengah belajar online ni, ambillah kesempatan. Ambillah kesempatan, tak kesempatan. Saya tak nak lebih. Pandai-pandai kamu lah, ambillah kesempatan. Okay. Kesempatan janganlah disesiakan. Betul tak? So harapan saya semua full flag lah. Harapan saya kelas ni semua full flag. Itu saja. Okay. Saya nampak semua muka di sinar. Kena buka kamera. Apa dia? Malam ni kena on kamera juga ke? On kamera. On kamera hari ni je. Tak payah Kalau pun tak on. malam ni. Tak payah pun tak apa kan malam ni nak on kamera. Malam ni kena on lagi. Nak tengok semua pula macam mana. Okey, kamera on tak on ni bukan disebabkan oleh apa, sebenarnya disebabkan oleh line sebenarnya. Kalau kamu tak kuat line, kamu rasa terlalu tinggi sangat dia punya kadar internet tu tak berapa laju. Tak payah buka kamera pun tak Buka apa. pagi lah cantik, malam tak cantik. Cuma saya nak kelas saya ni interaktif. Janganlah Encik Azizi cakap dekat skrin seorang-seorang, gelak seorang-seorang, senyum seorang-seorang. Handphone kamu duduk dekat toilet, handphone kamu bilik, kamu duduk kat dapur. Tiba-tiba bila pesyarahan habis kelas tak keluar-keluar lagi. Kan? Okey. Ataupun ada yang buat kelas sambil tidur sambil dengar kelas pun ada juga macam tu. Kan? Ada pula dengar sambil kelas buka cerita Korea dekat Netflix, dekat YouTube kan. Okey. So harapan sajalah yang penting application tu kamu kena fokus. Betul tak? Boleh? Okey, saya tak ada masalah tentang buka tak buka. Cuma pastikan internet tu laju tu je. Okey? Cuma hari ni hari pertama saya nak tengok semua muka macam mana. Kan masing-masing. Oh inilah muka dia ni, oh inilah muka ni, oh ni muka dia kan. Macam tu. Kan kalau contoh kalau saya cakap tanpa muka saya agak kamu puas hati tak? Siapa Cik Azizi ni? Dengar suara macam berita, dengar suara macam filem Korea. Dengar macam drama kan, sinetron. Okey. Alright. Okey, kita break. Encik umur lagi berapa Encik? Live nak tanya. Sales record kita tu dia nak mana macam
selalunya kalau kita buat sales sendiri, kita kena buka, kita kena record apa untung apa semua benda yang keluar apa semua kan. So macam tu juga kita kena record dalam digital entry ni. Okey, kena ada record. Sebab untuk melebihan kamu malam nanti saya akan share Go E-commerce platform MDEC tu. Semua record jualan kamu kena buat kat online platform. Oh, dia ada platform dia lah. Dia ada platform dia online. Kamu register kat situ nanti boleh buat update. So pesarah akan boleh trace kamu punya jualan lah. Dan satu lagi, pesarah juga pada yang sama boleh tengok kamu punya performance masa. Okey, setiap hari lah kalau kamu nak rekod hari-hari pun boleh, nak rekod seminggu sekali pun boleh. Yang penting direkodkan. Siapa tak rekod nanti the end of the day tu kamu tak akan dapat sijil lah. Tu dia punya orang kata apa? MDEC dia nanti bila kamu tak rekod tak adalah sijil penyertaan rugi kat situ kan. Sijil MDEC dia bagi tu. Okey. Boleh so saya minta Sorry banyak tanya sir, nak tanya kena buka SSM ke? Dalam proses perbincangan sekarang ni sebabnya kemungkinan saya tengah ada plan sekarang ni kalau boleh sebab saya kalau boleh kamu semua ni diminta untuk belajar cara buka perniagaan buku online. Sekarang ni kita boleh buka daftar SSM secara online sekarang ni. Okey, online. Dan satu lagi ialah pendaftaran perniagaan tu free je, cuma. Okey, kalau ikut kos kat luar tu dia bernilai RM40 ke RM70. Okey. Selepas kamu dah daftar, lepas tu kalau kamu nak matikan kamu punya pendaftaran tu pulang pada kamu lah. Itu ialah orang kata apa sebagai satu pendedahan kepada pelajar sebab nanti kalau kamu punya akan disetkan sebagai incubator. Bila sebutkan set incubator tu maksudnya kamu di bawah program satu pelajar satu perniagaan. Okey. So itu SSM ni tidak ada sebarang nilai yang kamu kena bayar lah. Cuma dia kat situ dia minta nanti pendaftaran perniagaan tu dia perlukan maklumat pengesahan pelajar. Nanti itu saya akan bincang dengan SHP lah macam mana. Tapi setakat ni untuk ke arah SSM tu nanti saya akan bagi respon macam mana mungkin malam ni pun tak mungkin saya tengok dulu macam mana. Kalau sempat dapat makluman tu malam ni kita akan buat respon. Kalau tak nanti kita akan beritahu kemudian lah. Okey. Okey, sebab bila nak buat online platform ni salah satunya ialah kamu kena berdaftar perniagaan. Okey. Tapi untuk pengetahuan kamu SSM telah dimaklumkan dengan program macam ni lah. Maksudnya pelajar diberi kebenaran untuk buat cara online. Cuma kita kena buat lebih lebih sistematik lah. Tapi kamu boleh daftar secara online, tak ada masalah. Itu nanti saya akan ajar kamu macam mana cara perniagaan secara online. Sebab dalam syllabus ada tu tentang tu. Okey, ada lagi nak tanya? Sir, Nak take file? sir buat bisnes apa? Dia buat bisnes apa? Saya nak jadi Awak dah tanya macam saya naklah jadi ejen sir. Oh, saya tak ada bisnes pun. Adalah tapi taklah besar badan pun, tak perlulah kot. Okey, kalau katakan kamu berminat untuk business matching dengan usahawan, beritahulah. Tapi kami punya projek kami ni kami akan target di Perlis saja. Lepas tu saya tanya kamu, siapa orang Perlis kat sini? Siapa orang Perlis ni? Kami nak cuba match dengan orang Perlis punya usahawan. Senang sikit. Contohnya lah, katakanlah Farhan, apa nama tadi? Dah hilang lah. Farhanah atau orang Perlis. Kan, usahawan kita kena orang Perlis lah. Senang kamu nak pergi kat Perlis tu, kat kedai dia. Nak buat apa? Lagi Perlis ni pun selamat kan, zona hijau kan. Kalau kamu duduk kat Kedah, duduk kat Penang, satu hal lah kamu nak kena travel pergi Perlis kan. Kita tak galakkan. Tapi kalau Farhanah ada deal dengan usahawan di tempat Farhanah, Farhanah orang mana? Bukit Bertajam? Penang. Orang Penang. Penang? Ya. Betul, itu ke tempat Penang. Penang tahu mana? Bukit Jambul? Dah air hitam. Oh, hitam. Okey. Kamu duduk di air hitam. Kalau kamu kenal dengan usahawan di Penang, okeylah. Go on lah. Tapi kami punya program kami ni fokus di Perlis sajalah. Siapa pelajar-pelajar kat Perlis ni, kita cuba business match dengan Perlis. Senang sebab
orang kata apa, kita tak nak isu tentang travel, apa nama, retas padan kalau tahu COVID macam ni kan. Kita nak elak-elak, kita nak elakkan. Seronoknya ada subjek. Excited dah. apa dia? Seronoknya subjek ni, saya excited dah. Saya rasa subjek ni je lah tak tidur pun. Okey, kita jumpa selepas 2 minit. Anda boleh pergilah bilik ayak ke, anda pergi nak makan sarapan sat ke, pergilah sat. Nah. Yeay, jumpa saya lepas rasa saya tak tidur lah, sir. Memang tak tidur, memang tak tidur. Untuk melawan kamu, saya beritahu awal ni, kelas kita akan mula setiap kali pukul 8.30 pagilah. Kalau pagi, kalau hari lain tu tetap sharp pukul 10 lah. Cuma pagi tu saya faham. Kamu punya aktiviti pagi tu macam-macam kan. Bunyi jam loceng pun kamu tekan balik, tutup balik kan. Okey. So kita jumpa balik dalam masa tempoh berapa minit 2 minit ada 2 minit. 10. Okey, 5 minit. 10, sir, 10. Lepas tu kita dah masuk dalam subjek kita terus. Alright. Okey, jumpa lagi. Lepas 5 minit. Milih Faizal. Kita break 5 minit. Break 5 minit. Nampak. Okey, terima kasih. Okey, introduction to digital entrepreneurship. Okey, bila kita bincang tentang introduction to digital entrepreneurship, malam nanti kita akan go on kepada syllabus. Malam ni kita bincang tentang syllabus lah. Saya tak nak buang masa dekat syllabus tu. Kita nak terus kepada topik kita pada pagi ni. Okey, bila sebut tentang digital entrepreneurship, ia adalah sebahagian daripada satu konsep yang kamu pernah dengar sekarang ni yang sedang menjadi satu keperluan dalam negara kita ke arah sebuah negara yang maju dalam apa-apa bidang, iaitu dalam konteks iaitu Fourth Industrial Revolution ataupun revolusi industri IR 4.0. Dalam bahasa Melayu disebut revolusi industri 4.0 ataupun dalam bentuk istilah bahasa Inggeris biasanya dirujuk sebagai Industrial Revolution ataupun IR 4.0. So kenapa IR 4.0 ni sinonim dengan apa kita pelajari? Sebenarnya dia banyak relate dengan a basis, kalau kau tengok kat situ, a basis of digital transformation. Particularly the so-called foundational transformational technologies. Antaranya seperti artificial intelligence, AI, blockchain, finance, teknologi ataupun fintech and Internet of Things, IoT. So kita ni part of the Internet of Things ataupun IoT lah. So bila sebut IoT ni dia relate dengan apa-apa perkara yang berkaitan dengan perubahan segi penggunaan digital. Sebab tu kalau kamu tengok sekarang ni, antara yang paling ketara dalam penggunaan IoT ialah apps. Kerana Food Panda, GrabFood, kamu pernah pakai Food Panda, GrabFood. Okay, kamu buat pertempahan online menggunakan, sekarang kita tengok MySejahtera. Itu semuanya ialah berkaitan dengan IR 4.0. Sekarang ni kita panggil orang kata apa, macam satu benda yang penting lah, keperluan. Sebab sekarang ni semua di hujung jari. Sebab apa ini berlaku? Sebab kita kena faham dunia sekarang ni dah banyak berubah. Dan kalau kamu tengok human habit ataupun keadaan manusia sekarang ni suka gunakan smartphone. Every class, dalam kelas saya ni di SK 4B, 20 orang pelajar ni, most of you semuanya ada handphone, dia tak? Semua smartphone. Siapa yang pakai telefon yang tak ada smart tu, macam tak berapa nak smart yang rasa. Macam tak berapa nak complete lah kita katakan. Sebab macam ketinggalan zaman lah. So, most of you semua dah ada handphone. Dan handphone kamu ada tu bukan setakat boleh berkomunikasi, tapi boleh juga digunakan untuk tujuan-tujuan lain. That's why you panggil handphone you adalah mobile apps. Situ kamu dengar mobile apps. Dan dia relate dengan smartphone yang kamu pakai tadi tu. Semua di hujung jari. Sebab tu dia mengikut kajian. Kalau kita kata penduduk di Malaysia ada 36 juta,
Lebih 20 juta penduduk Malaysia semuanya dah ada, dah menggunakan internet. So, antara paling ramai ialah smartphone lah. That's why. Sebab itulah apps-apps yang kamu nampak sekarang ni, kenapa diguna pakai? Sebabkan oleh semuanya orang memegang handphone setiap hari. Okey? Macam kamu lah, hari-hari pegang handphone. Daripada pagi tadi sampailah malam nanti, mesti kamu akan pegang juga handphone tu. Siapa kata tak pegang, cik? Tipulah. Kamu akan pegang juga dalam masa 1 jam, kamu tak akan pegang nak tengok apa yang berlaku. Kan? Kelas kita hari ni pun confirm kamu akan pegang. Daripada pagi sampai petang. Lepas tu petang rehat pula, malam lagi kan. So mesti kamu akan pegang handphone kamu. That's why ikut kajian, ada orang ikut kajian ni, manusia ni, kita ni menghabiskan masa 1 minit berapa saat setiap hari. 8-6 kali menggunakan smartphone. Maksud dalam tempoh tak sampai 10 saat tu, ada saja kita akan buat scroll kita kalau ikut sebagai average tadi tu. Okay? Alright. So itulah IR 4.0 Okey, apakah definisi kepada IR 4.0 ni? Dia ada banyaklah definisinya. Kamu boleh tengoklah, ada beberapa pandangan lah daripada Kahneman, Kahneman habit, Ellinger, Washler, daripada King, Louis and Grosvenor, dan juga Shoemaker, Arrow and Sin. Ini antara mereka yang benar-benar mendefinisikan IR 4.0 berdasarkan kepada pandangan mereka. Ada yang mendefinisikan IR 4.0 ini mengikut daripada konsep production sector implies to use to the maximum capacity of the power of communication technology and innovative invention to simulate the development of production technology. Dia ada relatekan dengan production pengeluaran. Di situ akan berlakunya bagaimana peningkatan memaksimumkan pengeluaran tadi itu dengan menggunakan innovation ataupun inovasi yang ada lah. Okay, sebab tu kalau kamu pergi dalam industri, sekarang ni orang dah gunakan semuanya intelligent teknologi kan. Semua di remote oleh robotik. You just setting dekat you punya komputer, every activity dilakukan secara online, secara interaction. Okay, maksudnya you dah design siap, you hantar, lepas tu komputer tu akan terjemahkan, terus dia akan siapkan dengan menggunakan robot dan siaplah produk tadi tu. Okay, maksudnya digunakan secara kebanyakan menggunakan kaedah yang bersifat kepada kita panggil IR 4.0. Okay, dalam bidang sektor company secretary kan, kita panggil apa, typewriter dah tak pakai dah sekarang ni, betul tak? Okay, typewriter dah tak pakai dah. Sekarang ni kalau kamu nak berkomunikasi dengan, kalau kamu nak dapatkan kita panggil teknik untuk sekarang ni kalau kamu tengok smartphone dah boleh terjemahkan punya ayat-ayat tadi tu dalam bentuk voice. Okey, ke bentuk voice, dia boleh terjemahkan ayat-ayat tadi tu. Daripada dia boleh translate daripada BM ke BI, BI ke BM. Itu memudahkan kerja-kerja yang bersifat kepada kerja-kerja kita merekod dan sebagainya. Okey. So banyak lagi lah pandangan-pandangan tentang beberapa tokoh-tokoh ni. Ada melihat kepada segi aspek production environment, ada melihat pada editorial data collection. Okey, bila sebut tentang IR 4.0, kita boleh dengar big data, semua data dalam cloud. Lama kelamaan dah tidak ada lagi dah orang simpan dalam pen drive. CD dah tak ada dah. Pen drive pun dah semakin lama dah semakin jarang pakai. Sekarang ni kita banyak simpan dekat mana? Dekat cloud. Cloud ni contohnya apa? Kalau kamu register dalam Google Drive, kamu simpan dekat Google Drive saja. Kamu tak simpan dalam bentuk lain. Untuk memudahkan sebab kita boleh akses bila-bila masa. Sebab sekarang ni banyak disebut tentang digital transformation ni ataupun IR 4.0 ni, dia melihat kepada mempercepatkan lagi proses itu. Dan satu lagi tentang IR 4.0 ialah emphasize the network of advanced technology in the value chain. Okay? Contohnya service, automation, robotik, artificial intelligence. Sekarang ni orang guna kaedah virtual. Okay, virtual. Maksudnya you tak payah pergi ke tempat tu, you boleh virtual dalam bentuk gambaran yang telah dirakamkan, direkodkan. Okay. So macam-macam lagi lah berkaitan dengan IR 4.0 ni. Okay, saya tak nak duduk lama-lama kat sini. Saya teruskan sikit lagi. Okay, satu lagi tentang IR 4.0 adalah segi culture. Apa yang relate tentang culture keusahawanan dalam bidang IR 4.0 ni? Dia sebut tentang IR 4.0 ni
dari segi entrepreneur culture dia, segi keusahawanan, budaya keusahawanan ni macam mana. Antaranya ialah berlakunya transformasi, banyak permintaan dan juga conscious customer expectation. Sekarang ni kalau kamu nak tahu bila sebut F0 ni, kalau kita jadi usahawan, kita jadi penjual, kita punya pembeli kita ni dah high expectation. Dia dah tahu apa dia nak beli. So, dengan kata lain, kita punya pembeli kita ni lebih dikatakan sebagai seorang yang knowledgeable, ada knowledge. Even kalau kamu sendiri beli barang bersama, sebelum kamu beli barang, kamu kata nak beli, okey Cik Azizi, saya nak beli handphone Cik Azizi. Kamu kata beli, macam mana? Biasanya kamu akan compare kan, kamu akan tengok dalam Shopee, tengok dalam Lazada, kamu pergi kat kedai. Kamu tengok online, kamu dah compare dah harga. Dan bila kamu pergi kedai nak beli dia, kamu dah tahu harga tu berapa, apa features dia. Sebab apa? Sebabnya kita sebagai manusia ni, kita dah ada satu, orang kata apa benda yang telah kita explore sebelum tu. Kamu dah dapat informasi dah banyak dekat luar secara online. Cuma sekarang ni kamu nak buat keputusan saja. That's why bila kamu buat keputusan kamu tu kadang-kadang kita sebagai penjual pun tak dapat expect apa yang kamu punya keputusan. That's why most of the buyers is kita panggil knowledgeable, berpengetahuan. Okay? So itu satu lagi keadaannya. Dulu pembeli tak ada knowledge. Dia perlukan kita punya konsult. Tapi sekarang ni dia dah tahu apa nak beli. Cuma tinggal dia nak keputusan. Apa the best value yang bagi. Sebab itulah bila kita buat bisnes online, bila saya bershare dengan anda buat bisnes online dekat dalam Facebook nanti, saya tak akan tekankan lebih kepada menjual. Saya lebih tekankan lebih cara kita meningkatkan jualan. Bagaimana meningkatkan jualan? Di sinilah saya akan ajar kamu bagaimana mempelajari teknik soft sell yang betul. Ada orang dia asyik nak jual dia, hari-hari nak jual. Okey, hari nak jual, besok nak jual, gaji tak dapat, nak suruh orang beli kan, macam tu. Sampai tahap orang pun dah menyampah. Tapi kamu kena ingat dalam perniagaan online, 80% kalau kita tengok kepada keadaan senario perniagaan online ni, 80% bukannya kita menjual, 80% lebih kepada bagaimana kita nak tackle hati pelanggan kita supaya pelanggan kita buat keputusan untuk membeli. That's why dinamakan sebagai soft sell. Kemahiran kita panggil soft sell ni apa dia? Kalau hard sell apa? Jualan keras kan. Kalau kata soft sell ni jualan lembut. Bagaimana kita nak tackle hati pelanggan kita. That's why kita jangan terlalu sangat puas orang membeli. Kita kena berikan mereka banyak informasi tentang produk kita untuk mereka buat keputusan. Sebab itulah, sebab apa? Bisnes online ni sebenarnya satu bisnes yang agak subjektif. Sebab apa subjektif? Sebabkan harga dia very kompetitif. Okay? Contoh, kamu jual tudung. Tudung kamu mungkin harga dia mahal sampai 200-300. Ada orang tudung dia 20-30 ringgit je. Orang beli sebabkan harga. Tapi kena ingat, ada orang beli sebabkan bukan harga, tapi benda lain yang ditawarkan pada kita. Satu lagi, harga dalam online ni memang murah. Selalunya, kebiasaannya murah. Dan kalau kamu jual pun dengan pelanggan pun, jual antara pesaing pun, perbezaannya mungkin tak banyak, dalam 2, 3, 4 ringgit. Kadang-kadang ada sampai 10 ringgit beza je. Tapi kenapa pelanggan suka beli pada kita walaupun harga kita lebih mahal daripada orang lain? Itu isu dia. Mungkin kualiti. Mungkin sebabkan kita ada elemen kepada after sale service. Kan? Kita terapkan nilai-nilai tambahan yang tak ada pada orang lain. Orang lain mungkin suka menjual, tapi kita attract dengan benda lain. After sale service kita, cara kita konsult dengan pelanggan kita, that's why kat sini you kena mempunyai kekuatan yang kuat dari segi penulisan yang baik. Sebab itulah bila saya buat kelas dengan usahawan-usahawan luar, mereka selalu tanya kepada saya, coach, saya tanya pada coach lah, kenapa saya punya FB ad saya ni saya beli, saya dah habis banyak dengan FB ad saya, tapi sale masih lagi tak menjadi. Kenapa? Kenapa tu? Dah keluar dah duit ni bayar FB ad, tapi still lagi kos tu meningkat. Kenapa kakak? Engagement dengan customer. Low. Antaranya aspek engagement dengan customer tu penting, yes, betul. Sebab bila kita guna FB ad, sebenarnya kita dah mencuba the best targeting dalam target audience. You guna Facebook ad, sebenarnya you dah dapat target audience, tapi kesilapan kita selalunya apa? Kita
kita selalu tidak pedulikan cara kita menulis dalam penulisan online. Itu dinamanya sebagai copywriting. Copywriting kamu tak power. Contohnya konten kamu lebih ke arah kepada lebih memujuk orang menjual. Tapi kita nak the best content apa? Mesti ada satu elemen yang boleh membawa orang itu untuk membeli produk kita. That's why di sini you kena ada kemahiran. So, dengan kata lain, konten itu memainkan peranan juga dalam men-trigger kita punya pembeli kita untuk beli barang. Sebab itulah kadang dia ambil analogi mudah aja. Kalau kamu pergi ke bazar, fizikal, pergi bazar, pergi bazar, kelebihan orang menjual secara offline dekat bazar ni, dia tak perlu banyak bercakap, dia perlu informasi. Dia letak gambar tudung, letak produk tudung digantung, letak harga yang paling kompetitif, harga tudung ni katalah 100. Dia offer kamu hari tu ialah RM50. Okay, so di situ membantu kamu dah. Tapi selalunya kamu suka orang yang konsak kamu, betul tak? Konsak kamu ni apa dia? Kamu pernah pergi ke bazar kan, kamu beli barang. Okey, pergi kedai A, dia duduk lepak kat belakang tu main handphone kan, dia main PUBG ke apa kan. Kamu masuk dia buat dia buat tak reti pada kamu je. Kamu tengok. Sebab tu kamu pun menyampah belah lah kan. Tak layan lah masuk tu. Tapi ada satu kedai ni pula, kamu tengok harga dia mahal sikit pada harga tadi tu, tapi dia layan kamu. Adik-adik, masuklah. Abang bagi offer ni, tudung hari ni 100. Abang letak harga 80. Boleh kurang lagi adik. Nampak? Dia dah mula nak pujuk kamu. Di situ dia konsak. Okey, adik, kain ni bagus, ni macam mana. Maksudnya, itu namanya copywriting dalam bentuk verbal lah. Dalam bentuk yang lebih verbal. Di mana dia tunjuk pula kualiti apa semua, dia check apa semua. That's why itu satu daripada benda yang memang senang kita nak konsak. Sebabkan apa? Sebab secara offline. Tapi online macam mana? Kita kena tulis yang terbaik lah. Cara dia macam-macam lah. Ada yang guna kaedah storytelling, ada yang guna kaedah video, buat IGTV, ada yang buat dalam bentuk SB Live kan, ada yang buat dalam bentuk testimonial, ada yang buat bentuk orang kata apa, sharing kan, macam-macam lah teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan lagi kualiti konten dalam cara dia punya page tadi tu. That's why jangan sangat kita menjual terlalu sangat kepada pelanggan kita, sebab pelanggan kita nak satu yang lebih, orang kata apa, lebih mendalam apa tentang produk kita. That's why kekuatan perniagaan online secara social media ini ialah daripada segi cara kita menulis dengan baik, okay? Dan cara bagaimana kita gunakan alat social media yang terbaik sekali, okay? Dan kita boleh masuk kepada fasa e-commerce lagi. E-commerce adalah menggunakan platform online, semua online. Contoh macam Lazada dan juga lagi apa? Saya lupa dah. Shopee. Yes. Okay. Satu lagi ialah product routine and quickly enhanced by data with the improved asset productivity. Yes, betul. Okay. Itu salah satu sebab kaca sekarang dalam perniagaan online. New partnership win as the company learn the importance of new collaborative and the value of the circular economy. Yes, betul. Kita perlukan ramai rakan-rakan konsisten untuk meningkatkan lagi kita punya perniagaan kita. Okey? Maksud dengan kata lain, dalam iPhone 0 ni dia lebih kepada persaingan sihat lah. Bersaing sambil bekerja sama. Nombor 4 ialah novel operating model and organizational form with which on one hand the more automated, on the other flatter and more peer-to-peer. Maksud di sini banyak benda-benda baru dikenalkan. Di benda online ni, bila sebut tentang entrepreneur ni, lebih kepada kita panggil norma barulah. Norma baru ni contohnya apa dia? Maksudnya guna app. Sekarang ni siapa yang buat bisnes banyak guna app ni, dia antara cepat lah di segi speed perniagaan dia. Kamu tengok macam mana grup Food Food Panda. Okay. Ini ada contoh-contoh perniagaan yang sedang naik. Sebab apa? Mereka ada apps dia. You pakai Grab. Apa lagi yang gunakan aplikasi ni sekarang ni yang famous. Okay. Sebab itulah sekarang ni perniagaan banyak dah gunakan app. So app ni adalah satu benda yang baru.
novel operating model, kaedah baru yang dibangunkan oleh organisasi dan sebagainya lah untuk mempermudah dan percepatkan lagi perniagaan. That is the culture yang berlaku dalam keadaan IR 4.0. Budaya dalam keusahawanan. Okey, kelebihan IR 4.0, apakah kelebihan-kelebihan IR 4.0? Meningkatkan ekonomi yang lebih efisien. Yes, betul. Okey. Waktu kerajaan sekarang ni dah banyak terapkan elemen IR 4.0 ni supaya ekonomi itu lebih cepat. That's why kalau kamu tengok, China adalah negara yang sedang berada paling atas ekonomi dunia berbanding dengan negara Amerika dan lain. Sebab apa? Sebab salah satu sebab ialah ekonominya berasaskan digital. Very fast. Dia orang punya tahap e-commerce mereka dah melepasi tahap dah. Dah habis, bukan tahap. Dah habis dah level dia tu. Dan kalau boleh dia nak cari pasaran luar dah sekarang ni. Produk dalam negara tu dah banyak digitalize. So siapa yang pernah pergi ke China tu, tahulah. Siapa yang pernah pergi melancong ke China kan, semua boleh katakan peniaga dia banyak dah gunakan konsep pembayaran menggunakan online apps, ataupun dia gunakan e-pay. Tak e-pay macam Alibaba Express kan, you bayar macam kita pakai Alipay, e-wallet, yes, e-wallet, apa semua tu, Shenggo tu, itu yang dah berlaku dekat negara China. Okay, maksudnya kesedaran di kalangan peniaga dah terlalu tinggi dan menyebabkan banyak produk mereka dijual secara digital dan sampai tahap produk mereka dah terjual di luar negara. Sekarang ni mereka nak produk dari luar pula masuk ke dalam negara mereka untuk dijual. That's why antara sebab kenapa China cepat daripada segi ekonomi dia, sebab transformation dari segi digital tadi tu. Okey, meningkatkan lagi labor productivity. Yes, meningkatkan lagi productivity pekerja. Pekerja tu akan cepat dia punya kerja dia, lagi cepat sebab banyak dibantu oleh teknologi baru. Macam kamu lah, bila kamu jadi company secretary sekarang ni kamu tak payah pening kepala lah. Kamu nak uruskan hal-hal berkaitan dengan kesetiausahaan. Sebab apa? Sebab banyak benda yang kamu dah belajar semuanya dah otomasi. Sebab tu kamu kena ambil otomasi pejabat kan. Banyak otomasi yang berlaku dalam dunia pekerjaan sekarang ni. Yang kamu kena adapt lah. Kalau kamu tak adapt, kamu akan ketinggalan. Okey, flexibility and intelligence. Yes, semua keadaan dah menjadi fleksibel, boleh berubah-ubah dan bersifat kepada kepintaran, intelligent. Boleh berfikir. Ada orang tunjuk kan, katalah ada orang tunjuk dekat saya video rumah dia beli apa? Beli vacuum yang boleh gerak sendiri. Kan? Dia pergi sana langgar, patah balik. Tempatnya patah. So dia boleh bergerak. Itu dia intelligent. Okay, intelligent. Boleh tersebut smart. Very smart. Okay. Reducing the manufacturing cost. Dapat mengurangkan kos pengeluaran. Betul. Kos pekerja, kos bahan mentah, pembajaran bahan mentah, kos elektrik dan sebagainya. Sekarang ni kamu tengok konsep work from home. Bekerja di rumah. Kan? Satu masa nanti kita tengok banyak bangunan-bangunan dah semakin kosong. Sebabkan orang dah rasa bekerja di rumah tu lebih kos rendah berbanding bekerja dalam office. Sebab libatkan kos yang tinggi kan dan sebagainya. Okay, so reducing the manufacturing cost. Contohlah kalau katakan dalam production menjadi lebih cepat lah. Dulu proses ni satu proses memerlukan A, B, C, D. Sekarang ni lah A, B saja. C, D dia tak ada dah. Dah very fast dia punya production dia. Dan banyak gunakan otomasi. Meningkatkan return of investment. Meningkatkan kita panggil pulangan pelaburan. Meningkatkan pulangan pelaburan. Banyak yang dikeluarkan akan mampu dapat balik tempoh masa yang cepat. Then the end ialah nombor 6, the latest technologies will lead to the creation of new job and there will be new production areas. Yes, betul. Berlakunya perubahan teknologi yang terkini yang yang kita kata lead ni memimpin, mengotori kerja-kerja baru sekarang ni. Maksudnya benda-benda baru yang terjadi, contoh macam apps tadi tu dan sebagainya. Okey, daripada kekurangan, kelebihannya ada kekurangan dia. Apakah kekurangan IR 4.0 ni? Akan menyebabkan kreativiti akan menjadi lebih kurang sikit lah. Kan? Orang nak fikir tak lebih dah. Sebab semua dibuat oleh secara otomatik. Kan? Kalau dulu kalau kita buat manual, orang akan fikir cara yang lebih kreatif. Sekarang ni semua komputer yang fikirkan, so dia akan menurunkan sikit elemen kepada kreativiti dalam aktiviti-aktiviti pengeluaran. Macam tu. Yang kedua, meningkatkan employment,
employment. Employment. Sorry, saya tak nampak tulisan tu. Jauh sangat skrin saya. Okey. So saya ada 2 skrin kat depan ni. Employment rate, maksudnya kadar pengangguran semakin meningkat. Betul. Bila dah banyak sangat automation, most of the graduan yang graduate, tak dapat pekerjaan disebabkan banyak dibuat oleh teknologi, mesin. So hampa semua nak pergi mana lepas ni? So terpaksalah jadi application. Janganlah terlalu bergantung kepada bidang yang ada, tapi kena berfikir luar pada kotak. Okay, the time frame for the implementation Industry 4.0 is relatively large and requires effort throughout the industry, the initial cost and high. Betul. Bila nak buat IR 4.0 ni, the first step tu memerlukan kos yang tinggi. Very high cost. Nak start IR 4.0 ni, kita memerlukan kos yang tinggi. Bila dah lama-lama tu dia akan kurang. Tapi nak memula tu, kosnya memang tinggi. Terpaksa memberikan latihan kepada employee. Training with the employee is required for new technology. Teknologi baru, so kita kena bagi training kepada mereka lah. Kan? Dah kerja 10 tahun, main teknologi baru, okay, you kena pergi balik buat training sebab teknologi dah semakin digunakan, terpaksalah pergi training sekali. So, libatkan kos pula. Okay? So, walaupun kerja tu dah lama, tapi dia perlukan the new knowledge, maka dia perlu dihantar menyelesaikan latihan semula. Yang seterusnya, the complexity of the task reduce ability. Bila dah terlalu kompleks dia punya task-task aktiviti kita jalankan dalam pekerjaan kita, akan menyebabkan kemampuan kita semakin kurang lah. Kalau dulu kita dengan mesin tu buat kerja sama-sama. Kan buat sama-sama. Macam anda dulu lah pakai traktor kan. Katalah anda semua ni pelajar DSK, keluar guna traktor. Memang ada punya effort akan ke arah tu. Tapi bila dah di teknologi ni, anda dah kurang sikit lah. Semua dah boleh buat online. Semua dah katakan automation. Kita tak perlu kelang kabut semua dan sebagainya. Okey. Ada kelas ke? Ada kelas kan? Ada kelas ke sekarang? Ada kelas lain ke sekarang ni? Kelas kan 3 jam. Tak Apa ada. Pukul 11 nanti baru ada kelas. Okey, kelas saya ni start dia 2 jam ni, tapi saya nak habiskan topik lepas kita stop kan? Boleh 3 jam kan? 3 jam kan, Sir? Pukul 11. 3 jam. Pukul 11, betul pukul 11. Saya tengok timetable. Hari Khamis baru 2 jam, hari Isnin baru 3 jam. Tertukar dia punya timetable tu. Okey. Okey, itu maksudnya bila kerja terlalu kompleks, bila teknologi terlalu kompleks, banyak benda kita punya kemampuan dah dikurangkan. Macam kamu dululah kan, cekap gila main traktor kan. Okey, tetapi bila traktor ditukar kepada komputer, keyboard komputer, cekap juga, tapi dah banyak benda dah shortcut dah. Okey? Lama-lama silap-silap dah tak ada lagi keyboard dah. Nak ajarkan apa? Cakap dengan komputer dah tulis lah. Okey, hari ni saya nak buat surat rasmi. Okey, nama kan. Sampai tahap macam tu. You bayangkanlah. Kemahiran dah tak perlukan lagi kat jari kamu dah. Semuanya gunakan dia macam tu. Itu yang saya masukkan tadi. Bila terlalu kompleksiti kepada teknologi akan menyebabkan ability kita sebagai pengguna tadi semakin kurang. Macam tu. Dulu kan bila tak ada handphone. Kan ada handphone kan. Bila dulu ada handphone, kamu tengok handphone dulu macam mana handphone sekarang. Kan, handphone dulu mungkin hanya untuk telefon saja. Kalau you nak buat apa-apa, you kena access tempat lain. Sekarang ni itulah handphone kamu, itulah komputer kamu, semua dekat hujung jari kamu, betul tak? Yes, itu yang berlaku. So semua dekat kan. Macam sekarang ni kan, kelas pun tak payah buka kelas pun tak payah buka laptop, pakai je handphone tak depan tu je. Tengoklah slide saya kecil-kecil tu, lepas tu besarkan sikit, besarkan itu. Okey, sampai tahap macam teknologi tu. Saya katakan tadi teknologi. Sampai tahap macam tu. Okey, yang ke-6 adalah specific technology and equipment that are incorporated in the production facility of the Industry 4.0 as a substantial effect of the environment. Kadang-kadang teknologi-teknologi dan peralatan ni kadang ni ada juga yang tak beberapa nak sesuai dengan persekitaran dan dia perlu adapt lah dengan teknologi tadi tu. Canggih-canggih tiba-tiba sampai dekat tempat kamu tak boleh sebab tak sesuai dengan persekitaran. Itu pun salah satu kelemahan jugalah. Dan akhir sekali, the automation of the manufacturing technology and job computerization have disconnected the much of the human capital, causing
a new reconfiguration of it. Itu di salah satu yang terakhir lah daripada segi kekurangan dia. Okey, kelas boleh teruskan lagi? Boleh ke? Boleh. Dah lama tak buat kelas ni, dia jadi macam ni, apa nama? Excited sikit kan? Okey. Digital era in Malaysia. Apakah digital era di Malaysia? Okey, kalau kita lihat digital era di Malaysia ialah the internet is very powerful communication tool in business. Betul Salah satu dari internet sekarang ni boleh katakan agak penting di Malaysia. Mengikut statistik pada 2018 internet user dekat Malaysia ada 25.08 million people with a population. Kita ada 31 juta penduduk Malaysia, hampir 32 juta. 26 juta penduduk Malaysia ni kebanyakan menggunakan internet. You imagine lebih daripada 70% dia punya bilangan tadi tu. Okey? Lebih kurang dalam 70% bilangan tadi tu. Okey? Kalau kita compare 2012 di mana 18 juta penduduk di Malaysia sahaja. Okey. So ini menunjukkan bahawa penggunaan internet dah semakin lama semakin penting. So, salah satu sebab ni adalah berlakunya kepada ledakan the industry revolution iPhone 0 yang saya bincangkan tadi tu. Okey, saya ada rajah sebenarnya nak share dengan kamu. 2021 dah berapa orang sebenar? Apa dia? Latest 2021 dah berapa juta orang? Tak salah saya dah naik kepada 30. Kalau ikut kepada sekarang ni data kita dah bercecah lebih daripada 28 juta. Kalau kamu rajin, ada masa nanti kamu pergi kat sini. Ni saya tunjuk ni, dia punya rujukan dia ni. Rujukan dia ni Ustaz lah. Ni kamu type ni. Ni. Type ni statistic of internet and social media user in Malaysia. Type yang tu dia punya. Ni akan keluar satu figure nanti. Okey? Okey, ni 2018 Jan 2018. Ada 31.83 yang guna internet 25.08. Yang menarik sekali ialah active mobile social user 22 juta. You bayangkanlah ada yang masih lagi buat bisnes tepi jalan. Okay. So orang dah ramai guna smartphone. So cubalah guna smartphone. Masa tu tak penting lagi. Kalau kita tengok masa sebelum COVID-19 ni, sebelum berlakunya serangan pandemik COVID-19 ni, orang masih lagi degil untuk menjalankan perniagaan secara offline. Semua nak offline. Masih lagi orang kata apa tak nak berubah. Sebabkan bagi dia rasa selesa. Tapi kamu perasan tak? Bila berlakunya COVID-19 pada bulan Mac tahun lepas dan masa kerajaan telah membuat proses PKP, semua daerah terpaksa ditutup. Orang terpaksa bergerak 10 km saja. Dan setiap negeri telah disekat kemasukannya. Semua orang tak boleh bergerak mana-mana 10 km. Apa jadi dengan perniagaan? Memang tak ada jalan masa tu. So tak nak survive 10 km saja. So siapa yang buat online masa tu dia boleh survive lagi sebab apa? Sebab produk dia lagi tu masih boleh pasarkan ke taman-taman. Katalah kamu duduk kat taman kamu, taman tu kalau kamu tengok 10 km pun jauh juga tu. Kalau katakan daripada PTSS ni sampai ke Changlon jugalah dia punya jarak dia tu. Bayangkanlah masa tu orang boleh akses 10 km saja. Okey? Siapa yang guna online masa tu selamat sebab dia masih lagi boleh hantar barang dia. Tapi masa tu siapa yang bergantung kepada offline sahaja tak boleh nak pergi. Sebab apa? Sebab dia rasa macam banyak benda yang dia kena hadapi. Dan akhirnya perniagaan tak dapat jalankan. Masa itulah baru kelang kabut nak buat online. Baru tergigih nak belajar, nak buat digital, nak belajar gunakan Facebook, nak belajar guna IG, nak gunakan WhatsApp. Barulah kelang kabut. Masa tu masa tu kalau kita tengok penggunaan internet tiba-tiba di Malaysia meningkat dengan lebih mendadak. Sebab masa tu kalau kamu perasan, orang ramai duduk rumah. Orang yang ada gaji ni duduk rumah. Duit banyak kat rumah ni, simpan. Tak tahu nak buat apa. Sebab tak boleh pergi mana. Kan, lah kali beli kat online ni lah. Kerja dia buka apa? Buka Lazada, buka Shopee, beli kat situ. So, siapa yang ada bisnes kat dalam platform tu,
anda di antara orang yang dicari. Siapa yang tak buat langsung, produk dia akan mati macam tu saja. Nampak tak? Sebab orang tak bergerak ke mana. Dan sekarang ini boleh saya katakan, apabila dah kerajaan dah mula dah slow down, PKP dah semakin dah dikurangkan, kita dah ke arah PKPP. Okay, walaupun ada masih lagi sekatan, tetapi kerajaan dah luluskan kita punya bisnes. Okay, dah boleh pergi mana-mana. Tapi budaya kita bekerja dah semakin kurang dah. Budaya anda menggunakan online dah semakin meningkat untuk bisnes, untuk pembelian. Sekarang ni boleh saya katakanlah 30% ke 40% penduduk Malaysia dah seronok gunakan online untuk membeli barang. Dah, dulu mungkin ada, tapi tak ramai. Kalau katakan 22 juta tu yang gunakan mobile tu, saya rasa hanya dalam 30-40% saja pakai untuk beli. Yang lain tak, yang lain lebih rasa tak confident, takut. Tapi sekarang ni dah meningkat, mungkin sampai 60 ke 70% dah start guna dah. Okey, itu menunjukkan kesedaran dah ada. Sebab apa? Kenapa? Sebab orang dah malas nak keluar dah sekarang ni dah. Saya sendiri pun kadang-kadang saya malas nak keluar jauh-jauh. Malahnya nak keluar beli barang ni ya. Kadang-kadang nak makan pun malas nak keluar, kan? Berapa ramai kamu kat rumah ni asyik GrabFood datang. Muka pun dah cuma tengok kamu dah, kan? Foodpanda, kan? Hari-hari beli kat Foodpanda kat rumah, kan? Sekarang ni, kan? Nampak tak? Sampai tahap macam tu, kita beli sampai tahap macam tu. Malas lah Cik Aziz nak keluar. Saya beli breakfast kat luar je lah. Pakai Foodpanda je, kan? Macam tu. Contoh macam tu lah. Okay, sekarang ni boleh katakan masing-masing dah mahir gunakan kita panggil app tertentu untuk tujuan dia. So siapa yang ke depan memang akan lagi ke depan lah. Siapa yang duduk di belakang, dia akan jenuh nak mengejar lah sekarang ni. Okay, that's why kita kena kita kena mula bergerak. So kalau kamu tengok dalam digital era ni, ada 9 pilar. Ingat ada 9 pilar. Ada 9 pilar IR 4.0. Okay, yang kamu kena tahulah, antaranya macam big data, autonomous robot, adaptive manufacturing, simulation, system integration, cloud computing, internet of things, cyber security, augmented reality dan sebagainya lah. Ada 9 semua. Kalau ditanya berapa 9 pilar IR 4.0, ada berapa? 9 pilar, kan? Kalau ditanya berapa pilar. Okey. So, tahun 2018 kita telah bertambah, telah saya ulaskan tadi. Okey, menurut The Horseshoe in 2019 Digital Report, Malaysia are ranked 5th the world and the top of sport in Southeast Asia in mobile social media. Tadi kawan-kawan tanya 2021, kan? Saya dapat 2019 ni dikata kat sini berlakunya penetration 80%, spending of average of 8 hours 5 minutes a day online. Nampak, you bayangkanlah 8 jam hingga ke 8 jam 5 minit setiap hari menggunakan online saja. So siapa tak sedar tu, saya tak tahu nak cakap apalah. So among the social media that is widely used in Malaysia are Facebook, YouTube and Instagram. Di Malaysia yang paling highest adalah Facebook. Okay, second tak salah saya IG kot. Okay, sebab itulah saya menggalakkan anda guna juga Facebook untuk perniagaan online. Sebab statistik masih on there. Okay, based on the Horseshoe in Digital Report 2019 has also started the Facebook still remain the most popular social media network in the world can now reach the 2.121 billion Facebook user through Facebook ads. Instagram on the other hand and lower number active user in Facebook which the 1 billion user. Online business marketing is seen as the appropriate tool to continue to grow the business, especially globally. Kita tak perlu baca lah kat situ. So, you harus baca. So, seringkasnya, apakah keadaannya usaha digital di segi market trend yang berlaku? Pertama, market trend yang berlaku dalam keusahaan digital, penggunaan mobile secara menyeluruh. Semuanya atas talian di hujung jari. Saya cakap tadi, semuanya gunakan Facebook. Sebenarnya mobile gunakan mobile. Yang kedua ialah augmented reality. Okey. Sekarang ni semua di real world. Augmented reality, orang boleh dapatkan apa-apa produk secara real on physical tapi atas talian. Dan lagi satu konsep yang ketiga adalah big data.
penggunaan big data, maksudnya data sekarang ni tidak lagi disimpan menggunakan tool, alat-alat contohnya macam pendrive, semuanya guna atas talian. Dan akhir sekali lah social media. Berlakunya ledakan penggunaan social media yang semakin membesar. Contohnya Facebook, IG, TikTok. Kan sekarang ni orang guna TikTok untuk marketing pun ada. Apa lagi? YouTube. Okay. Ada orang buat duit dengan YouTube sekarang ni. Okay. Apa lagi? Pinterest. Apa lagi kamu dengar lagi? Twitter lagi apa? WhatsApp for business lagi apa lagi? Telegram, WeChat, macam-macam tool social media yang sedang digunakan sekarang untuk tujuan aktiviti perniagaan. Okey, kelas. Dan satu lagi adalah yang kelima, multi-channel retail. Sekarang ni orang membeli barang tidak lagi one channel, two channel. Sekarang ni multi-channel. Tak kisahlah channel apa pun, semua berlaku secara interaktif. Okey, online ke tak online ke, semuanya dibuat secara menyeluruh. Okey, dan di situ juga saya nak bertambah sikit, kamu kena faham apakah digital marketing. Sikit tentang digital marketing. User digital channel to promote or market product and service to consumer and business. Dan bila ditanya apakah beza antara traditional and digital marketing, inilah perbezaannya. Perbezaannya banyaklah. Kalau kita tengok sekarang ni amat banyak berbeza. Okay. Dulu mungkin press advertising, radio, TV advertising, outdoor advertising, media planning, PR and promotion, brand building, direct sale, product placement, corporate communication, cold calling. Sekarang ni site design, orang buat link, analytic data, SEO, search engine optimization, ada lagi SEM, email, web, copywriting, social media, online PR, affiliate, mobile media dan sebagainya lah. Itu antara perkara-perkara yang membezakan. Okey, so dengan kata lain sekarang ni, dulu orang nak buat bisnes, dia kena buat market research. Pergi dapatkan data. Sekarang ni bukan saja market research, dipanggil market reality. Dulu market research ni orang boleh buat tanggapan saja. Oh betul ke dekat kawasan Changlor ni orang kebanyakan mereka ialah bekerja. Dululah dia punya tanggapan. Sekarang ni data very reality. Apa yang kita collect dalam online sekarang ni semua data-data yang very reality. Itulah saya galakkan anda buat bisnes online. Kenapa? Sebab ni. Contoh dia macam ni. Okey, anda ada bisnes. Okey, anda kata kat saya, Cik Azizi, saya nak jual produk. Boleh tak saya nak buat pamphlet? Boleh teruskan. Poster, boleh teruskan. Cik Azizi, saya nak gunakan banner, banting, apa semua. Teruskan, tak ada masalah. Lepas tu kamu pun buat. Okey, Cik Azizi, saya dah habis dekat RM1,000 untuk kos-kos ni. Okey, fine. Teruskan. Okey. Lepas satu masa kamu kata kat saya, Cik Azizi, saya punya sale tak naik-naik. Masih lagi macam tu tapi ada dah sikit, tak macam naik. Naiklah sikit tapi taklah apa yang saya expectkan. Okey, kenapa tu berlaku? Sebabnya ialah pertama, kamu kena ingat bila kamu menggunakan kaedah yang kamu cakap tadi tu, bukan bagi saya tak salah. Bukan saya kata salah. Dia tetap bagi saya bagus. Sebab itu tetap advertising. Tapi trend sekarang ni orang bukan nak macam tu dah. Orang nak data. Trend sekarang orang nak data. Dalam bisnes yang paling penting adalah data sebenarnya. So, you bayangkanlah template yang you buat tu, harga dia mungkin 1 sen atau setiap color dan sebagainya. Kamu pergi post dekat kedai, letak kat wiper, letak dekat peti surat, upah budak-budak suruh masuk dalam surat khabar ke whatever, contoh je lah. Lepas tu buat banner gantung kan. Lepas tu buat pula poster dan sebagainya, pergi letak dekat susun tertentu. Semua tu cost, physical cost. You bayangkanlah you spend 1,000 untuk buat kerja-kerja tu. Tapi satu, you kena spend masa, satu hal. Cost pun you kena spend. Lepas tu you perlukan banyak benda you nak dapatkan maklumat tu. So saya tanya kamu, sejauh manakah efisiennya benda tu sekarang ni? Sejauh manakah efisien benda tu sekarang? Adakah kamu dapat tahu siapa yang baca dah kamu punya poster kamu tu? Laki ke perempuan? Kamu tahu tak yang baca poster kamu tu laki ke perempuan? Tak tahu. Siapa yang pegang flyer kamu tu? Laki ke perempuan?
Tak Kan? tahu. Mm-mm. Adakah yang pegang flyer kamu tu datang daripada mana? Tanglon ke? Kedah ke? Penang ke? Bukit Mentajam ke? Mai daripada mana? Tak tahu. Kan kamu buka, kamu bawa flyer tu kamu bagi, kamu tak tahu siapa. Masalah sekarang ni, kamu tak ada langsung informasi tentang maklumat tu. You bayangkanlah, you buat flyer banyak-banyak ni, you buat flyer banyak-banyak, you bagi-bagi-bagi, you tahu tak yang baca tu lelaki ke perempuan? Tak tahu. You tahu tak yang baca itu datang daripada Changlun? Tak tahu. You tahu tak yang baca itu di kalangan orang yang berumur macam saya lah, 19 tahun, katakan. You tahu tak yang baca ni umur 30 tahun? You tahu tak yang baca ni yang orang yang suka dengan apa yang kita nak jual? Tak tahu sebab benda itu one way communication. One way communication. Satu hala saja. Data tak ada. Sekarang ni online business kita nak data. Bila buat bisnes sekarang ni kita nak data. That's why saya galakkan anda gunakan platform. Platform yang paling mudah, cara yang paling mudah, mungkin kamu boleh gunakan kaedah social media. Contoh kita ambil WhatsApp dan sebagainya, kita buat database kat situ. Mungkin kita boleh guna Google Form untuk buat satu database. Ataupun dia paling best sekali orang guna sekarang ni ialah antaranya macam Facebook. Tahu Facebook? You ada Facebook, you buka page kat situ, you jual kat situ. Bila you buat promosi, ada orang klik dan orang akan like. Bila dia like dan klik, bila dia klik dan like dan buat engagement ataupun dia buat sikit conversation ataupun dia share dan sebagainya. Tak payahlah, dia share, dia klik pun cukup lah, dia like pun cukup lah. Bila dia like tu sebenarnya dia meninggalkan banyak informasi kepada kita sebagai penjual. Pertama, dia akan tinggalkan apa? Latar belakang maklumat dia. Contoh dia apa? Yang klik tu laki mungkin, perempuan mungkin laki. Dah tahu dah. Mungkin yang klik tu daripada Changlun, dah tahu dah. So, lama kelamaan, bila ramai orang klik dan like kita punya page kita tu, kita akan dapat data yang paling cantik. Iaitu di mana kita tahu, oh rupanya page aku ni paling banyak yang share, yang klik ni ialah perempuan ke lelaki. Oh, yang ramai yang klik ni umur antara 30 ke 40. Oh, yang masuk aku punya page aku ni kebanyakan yang duduk kat Kedah, bukan yang duduk kat Penang. Kamu punya expectation sebelum ni, kamu ingat produk kamu ni hanya untuk lelaki saja. Contoh macam ni. Saya pernah sekali sebenarnya saya terlibat dengan beberapa komuniti menjual secara online. Ada seorang sahabat saya ni, dia memang saya pun tak kenal dia sebelum ni. Saya kenal pun sebab dia minat dalam perniagaan dan dia berjinak dalam bidang online. Saya pun bantu dia buatlah page untuk perniagaan dia. Kamu tahu tak apa produk yang dia jual? Produk dia jual adalah dia menawarkan perkhidmatan mengurut. Dia nak buat mengurut secara online. Nak dapatkan ramai customer dia. So saya pun bantulah buat page untuk dia. Sebab saya kenal dia dulu pun, saya kenal pun melalui daripada personal page dekat Facebook. Cuma kali ni saya bantu dia buat business page, gunakan yang business page. Saya ajar dia cara nak buat keyword macam mana, nak menggunakan nama yang sesuai. Akhirnya dia memiliki satu page perniagaan dia sendiri. So dia pun gunalah, dia buatlah promote. Dia kata kat saya, okey, dia panggil saya cikgu. Okey, cikgu, saya punya urut saya hanya lelaki saja. Okey, fine. Kita buat situ urut lelaki. Saya nak fokus tradisional saja. Okey, tradisional. Okey, dan ada sunnah. Sebab saya punya urut tu dia ada buat elemen-elemen kepada surah Quran untuk tujuan nak membuang benda-benda yang negatif lah, ataupun kita kata dia boleh digunakan ruqyah dan sebagainya. Tak apa. Tapi dia punya mindset dia nak urut lelaki saja. Tapi bila dia buat macam tu, yang menariknya data yang kita dapat daripada Facebook tu ialah rupanya yang tengok passionnya bukan lelaki tau. Perempuan pun ada. Dan perempuan tu bukannya sikit. Hampir 40 ke 50% yang melihat page tu. Maksud saya di sini ialah kadang-kadang memang lelaki dia target, tapi mungkin perempuan pun ada masuk sebabnya perempuan pun nak bagi juga suami dia ada masalah kesihatan dan sebagainya, ataupun dan macam-macam lah alasan lain. So maksudnya dia jangan, mindset kita penjual ni jangan meletakkan saya nak target dengan lelaki saya nak golongan perempuan saja, saya nak target hanya golongan muda saja, saya nak target dekat Changlun saja. Tak boleh, sebab data kamu ni data datang daripada mana-mana. Ini saya namakan sebagai market reality. Ini namanya market reality. Ya. Apa yang Cik cakap ni kan, kita as customer, nak tanyalah, kita as customer kan kadang macam kita macam IG ke Facebook kan, kita macam search Facebook page yang jual, contoh kita nak beli
tudung kan, kita search tudung apa tu semua kan. Lepas tu duk sakit tu tiba-tiba duk keluar iklan pasal tudung. So actually bila kita dah klik benda tu, depa macam dah tahu oh kita tengah cari tudung. So depa akan keluarkan iklan tudung macam tu lah. Tu permainan memang Itu dalam kita punya sebenarnya dalam perniagaan online ni, sebenarnya dia ada banyak teknik cara kita nak track data, kita panggil track customer ni macam mana. Contoh yang paling mudah macam kamu masuk Shopee lah, masuk kat Shopee, kat Lazada beli barang kan. Tiba-tiba pergi kat Facebook, ada pula gambar Shopee dekat sini kan. Dia ikut kamu, pergi mana dia ikut kamu. Nampak tak? Itu antara kelebihan yang berlaku dalam perniagaan online. Sebab benda tu sebenarnya kita boleh set sebenarnya. Kita boleh, orang kata apa, menjejak cash tadi tu yang ditinggal oleh pelanggan tadi tu. Itu bagi saya perkara biasa. Tapi itulah kelebihannya. Sebagai seorang penjual, itulah kelebihannya. Bila orang membuat dengan cara, bila dia tarik pelanggan dia masuk online, masuk platform media sosial, contoh macam dia gunakan Lazada ataupun Shopee tadi tu, sebenarnya di situ dia akan track kepada customer dia untuk seterusnya, tindakan seterusnya, repeat order lah. Kadang-kadang kita beli barang, tak beli pun barang tu, kita tengok aja. Tapi tiba-tiba bila pergi ke Facebook ke mana-mana, dia macam gambar tu keluar balik. Asyik keluar ikut kita aja mana. Nampak tak? Dia cuba nak, macam dia nak memujuk kita lah untuk membuat tindakan beli. Kan? Dan lepas kita dah beli kata dah sebelum ni, dia offer tak benda lain pula kat kita kan. Itu antara satu benda yang memang kita panggil kelebihan kepada perniagaan online. Benda tu memang kita boleh buat. Sebab tu bila kita buat Facebook page, dia akan tanya kita nak place kat mana kita punya gambar. Kita nak place mana kita punya iklan ni. Iklan ni kita nak place dekat mana-mana dalam IG ke, dekat story ke, IG story ke, dekat feed ke. Benda-benda macam ni lah yang katakan tadi tu. Kalau kita tengok, kalau ada orang yang klik satu tu, that is part of the algorithm. Algorithm ni maksud saya, benda tu memang dah jadi satu setting dalam alam maya. Macam tu. So kalau kita buat satu aktiviti, dia akan meninggalkan jejak. Dia meninggalkan jejak. Dia akan follow kita. Macam tu. Okay? Itu that's kelebihan lah sebenarnya. So tak nak kita sebagai penjual, kita kena kontrol lah. Kita sebagai pembeli, kita kena kontrol the element tadi tu. Kalau tak nak beli, tak payah belilah. Itu atas kita sebenarnya. Sebab itulah benda-benda macam ni. Contoh macam katakan security lah. Bagaimana cara kita nak mengelakkan daripada hal-hal berkaitan dengan stalker ataupun contohnya macam scammer. Tak boleh nak elak lah sebenarnya, Fahanah. Tak boleh nak elak. Sebab apa? Benda itu memang berlaku. You tak payah pergi social media pun, tetap handphone kamu tu akan ditelefon oleh seorang scammer. So tak nak ialah kamu sendiri mainkan peranan. Bagaimana cara dia untuk mengelak perkara tersebut? Macam kamu, kalau kamu ada Facebook ataupun IG, pertama kamu kena dengan perlu menerima accepted daripada siapa-siapa lah yang kamu tak kenal. Sebab itulah kita nasihatkan, bila kamu nak accept orang, pastikan orang kena accept tu orang yang betul-betul orang lah. Gambar dia, jangan gambar kucing pula. Kan? Gambar betul. Maksudnya gambar betul, mesti gambar betul. Jangan ada setengah orang dia suka letak gambar rumah dia, gambar pokok, gambar terpawel lah, gambar macam-macam kan. Gambar kucing, gambar macam-macam dia letak. Padahal kalau dia betul-betul nak bersosial media, dia kena letak dia real face dekat dalam dia punya IG ataupun Facebook contohnya. So, kita sebagai pemilik tadi tu, kita kena buat keputusan lah. Kalau kita kenal orang ini dan kita tahu ini dia punya page yang sebenar, so kita kena accept. That is part of the cara kita nak kontrol keselamatan. So kena berhati-hatilah. So scammer, stalker ke apa ni, tak boleh nak elak. Ini tak boleh nak elak. Yang ni memang berlaku dalam mana-mana kehidupan kita, dalam online ke, social media ke, luar social media ke, tetap akan berlaku juga. Orang akan ambil kesempatan. So kena berhati-hati. Sebab itulah dinasihatkan jangan terlalu banyak sangat nak berkongsi lah. Sampai tahap cerita dulu kat mana. Hari ni saya berada di rumah, nombor rumah saya kat sini. Cerita kan. Kamu macam nak bagi orang masuk je rumah kamu bila-bila masuk. Malam ni saya tak ada kat rumah share nombor rumah sekali. Tahulah nanti orang datang rumah macam mana kan. Janganlah terlalu sangat orang kata membuka ruang-ruang yang tak baik, yang tak berapa sesuai itu kepada orang luar. Dalam bisnes pun sama. Kalau kamu rasa orang tu bermasalah, blokkan dia punya line.
block dia punya page dia, jangan kamu bagi dia masuk. So sebagai seorang penjual, kamu kena kontrol, takut kamu berdepan dengan banyak skema-skema yang mengambil kesempatan. Ini kamu kena elak sendiri. Tak boleh, itu tak boleh nak katakan satu benda yang kita kata benda yang ada cara dia, tapi cara tersebut kamu kena tahu bagaimana cara dia. Kalau dalam Facebook kita boleh block, tapi kamu sendiri pun kena tahu dan kena faham bagaimana cara nak mengelakkan dia. So macam tadilah kan, dia dah bagi kamu jejak ikut kamu, janganlah kamu pun ikut juga, biar buat macam mana kan. Kalau tak nak, biarlah tutup iklan dia. Macam tu. Okay. So seterusnya adalah apakah kelebihan of internet business ni? Apa kelebihan kepada of internet business ni? Kelebihan kepada internet business, potential access to global market, untuk memudahkan kamu pergi ke pasaran yang lebih luar negara, global besar. So dunia tanpa sepadan. So you punya produk boleh akses ke luar negara. Okay, you bacalah, saya boleh bagi simple explanation. Reduce marketing cost. Yes, sebenarnya macam saya share tadi, you tak payah buat poster banyak, you tak payah buat flyers dah. You buat semua dalam bentuk benda-benda yang dah you gunakan social media. You ada e-commerce platform. You dapat kurangkan kos. You bayar kepada Facebook dengan nilai yang amat rendah berbanding you keluarkan kos yang besar untuk perniagaan yang biasa. Saya dah pernah buat banyak kali buat iklan dekat Facebook. Paling tinggi saya keluar pun RM20-30 saja. Dengan berapa ratus ribu reach yang saya dapat. Kamu tak perlukan kos yang besar. You bayangkanlah, flyers, 100 flyers tu berapa kos yang dikeluarkan. Dah lah data tak ada. Dah lah tak dapat maklumat. Apa kan, habis macam tu saja kos ni. So, you spend yang terlalu rendah dalam pemasaran online. Sebab tu kamu tengok sekarang ni, ramai peniaga-peniaga online, peniaga-peniaga sekarang, dia nak pergi ke pasaran televisyen sekarang ni dah semakin kurang. Yang pergi hanya yang company besar-besar je. Yang kecil-kecil ni dia guna apa? Dia guna kaedah online. Kamu tengok dulu, mula-mula kita tengok Datuk Ali Shukri kan, dia keluar dengan telekat laris kan. Mula-mula asal awal tu memang sekerap sangat. Tapi lately ni pun dia pun dah tak main tu dah. Dia dah banyak gunakan YouTube dan sebagainya. Sebab dia tahu kos sekali keluar iklan beratus ribu dia kena habiskan untuk iklan saja. Okey? Sebab dia reducekan kos dengan cara dia buat iklan. Sebab tu kamu tengok di dalam dalam YouTube banyak orang buat iklan pemasaran. Iklan pemasaran ni dia buat drama sikitlah. Dia buat drama, ujung-ujung tu dia promote produk. Dia bayar dekat YouTubers tu yang buat drama tu kan. Ada banyak sekarang ni buat konsep macam tu sekarang ni. Sebab kos tadi tu rendah saja. Okey, lepas tu kelebihan lain adalah reduce building overhead. You tak perlukan keluar kos yang besar untuk membuat bangunan yang besar-besar. Sebab sekarang ni you boleh buat bisnes kat rumah je. Okay? You boleh gunakan apa yang ada. You can work from home. You boleh gunakan ruang di rumah tu untuk berniaga. Dulu orang kata nak berniaga kena ada kedai. Yes, betul. Sekarang ni pun masih saya setuju. Contohnya kamu dah buat kek kan, kamu buat bisnes kek, kamu kena ada kedai, ruang. Tapi kalau kamu buat bisnes tertentu, mungkin tak perlukan ruang lagi dah. Kamu perlukan ruang yang kecil untuk simpan barang saja. Okay? Sekarang ni kita ada dropshipper. You tak payah keluarkan, you tak payah simpan barang. Dropship je. You tolong jual produk orang lain. Orang itu yang pasarkan. Kamu hanya cari pelanggan dan bayar kepada dropshipper dan kamu hantar barang melalui dia punya owner dia tadi tu. Kamu hanya dapat commission saja. That is dropship. Okay, sekarang ni. Automated system and resource sharing. Yes, sekarang ni semua sistem automated. Di mana banyak gunakan sumber-sumber yang dikongsikan bersama yang melibatkan kos-kos yang lebih murah yang tidak perlu lagi kamu keluarkan bajet yang besar. Sekarang ni kita banyak online. Kamu nak buat design online pun boleh, kamu nak buat bookkeeping pun dah ada online. Kamu bayar sikit saja. Sekarang ni banyak orang gunakan yang online platform untuk buat apa-apa benda-benda berkaitan dengan perniagaan sekarang ni. Okey? Tak perlu lagi kamu nak pergi dapatkan secara fizikal. Contoh macam kita tengok macam saya sekarang ni lah kan. Kos murah lah. Kamu tak payah pergi kelas, saya tak payah pergi kelas. Kalau katakan saya ni katakan kalau saya coach pun, kos untuk saya nak sewa bilik, kos saya nak sewa hotel dah tak ada lah. Kita gunakan platform online untuk belajar kelas online. Itu dapat kurangkan lagi kos. Okay? Alright. Tetapi dia masih lagi ada kelemahan dia. Apa kelemahan dia?
Kelemahan dia ialah dalam internet business ni ialah potentially lower profit margin. Dia akan menyebabkan keuntungan tu akan jatuh sikit lah. Potential lower profit margin atau margin keuntungan akan merosot. Akan menyebabkan jatuh. Sebab internet dah banyak cover dan kos semakin murah. Dulu kalau kita buat kelas online, bayar sekali dekat trainer beribu-ribu kan. Sekarang ni nak trainer nak bagi kos pun dia rasa tak berani dah. Sebab apa? Sebab kamu tak jumpa dia pun online je. Kan nak bagi bahan pun semua e-book. Tak payah sewa, tak payah sewa ni dan sebagainya. So banyak benda-benda yang dah tak perlu kita sediakan. So kos semakin murah. Okey? Itu akan menjadikan lower profit margin tu semakin rendah. Okey, reduce physical interaction. Ya, mengurangkan interaksi dengan fizikal. Face to face dah tak ada dah. Semua dibuat secara atas talian, maka semua aktiviti-aktiviti keputusan semua dibuat secara online. Dan satu lagi ini yang paling kita rasa paling menyampah lah, iaitu negative review kan. Senang orang bagi negative review produk kita. Kita buat bisnes online, bila-bila masuk orang tembak kita, kalau dia tak puas hati, yang best tu di-viral kan. Jenuh lah nak melayan. Kan, kalau offline, orang tak tahu sangat. Tapi kalau online, cepat sangat orang tahu dan boleh di-viralkan. Okay? Ini yang berlaku bila keadaannya, bila kita gunakan social media atau apa-apa platform yang online tadi tu, yang boleh menjejaskan kepada elemen kepada produk kita. Kita jual produk, sedap. Kalau produk kita tak perform, produk kita ni ada masalah, tak baik, cepat benda tu tersebar. Itu saya cepat tersebar dan orang kan boleh review dengan benda-benda negatif. Sekarang ni kita tengok banyak benda sekarang ni yang atas talian cepat sangat tersebar luas. Tak sempat kita kata apa dah tersebar. Satu Malaysia tahu tentang perkara tadi tu. Walaupun benda tu baru berlaku beberapa jam sebelum tu. Nampak? Dululah. Tak macam tu. Dulu kalau jadi apa-apa pun kita boleh kontrol, tak apalah. Sesama kita boleh kontrol sebelum tersebar. Sekarang tak lewat apa. Apa yang berlaku hari ini tersebar dalam Facebook, IG akan tersebar luas pada orang lain dalam tempoh masa yang cepat. Itu kelemahan dia lah. Okey kelas, so kita habislah chapter 1 hari ini. Okey, boleh? Kita habis chapter 1 hari ini dan untuk makluman kamu malam nanti kita akan buat kelas. Kita akan buat kelas taklimat. Taklimat tu semua wajib hadir dan saya nak pastikan kamu semua hadir sebab itu supaya kelas nanti kamu hari apa? Hari Khamis. Khamis ada kelas kan? Ada. Tapi cuti kan? Soalannya banyak. Tak ada. Cuti kan? Cuti. Kamu cuti pun cuti apa dah sekarang ni nak cek? Cuti apa cek sekarang ni? Kami dah hari-hari kami cuti sekarang ni. Cuti COVID. Hari Khamis nanti Sendiri sir. apa? Cuti apa sir? Cuti apa? Nampak tak sampai tahap cuti pun kamu tak tahu cuti apa dah. Itu menandakan Duduk rumah kamu banyak sangat. itu tandanya kamu dah tak layak cuti lah sebenarnya. Sampai tak terfikir nak cuti. Sultan Terengganu. Tak cuti, okey. Tak salah saya hari Jumaat ni kamu Khamis cuti ni apa nama? Sir, ada orang tanya ni first Malay ke English? English. Oh, ni hari Khamis ni Islam Mi'raj. Hari Khamis ni cuti. Saya sebenarnya nak buat kelas. Tapi saya rasa saya nak appreciate lah kamu punya kelas malam ni. So anggapkan malam ni kehadiran saya anggapkan kena gantilah terus saya Khamis tu. Kalau Khamis ni saya nak buat kelas macam biasa sebab online je kan. Apa pun kamu pun dah telah nak cuti dah kan. Tapi saya tengok kelas malam ni bolehlah saya buat kelas. Malam ni perjumpaan saya anggapkan itu sebagai kelas ganti saya pada Khamis. Okey boleh saya Khamis tak jumpa kelas. Cuma saya minta anda tengok balik topik ni, belajar betul-betul fahamkan. Sebab akan apa? Sebab teori test ni kita akan belajar nanti akan masuk topik bab ni saja, bab satu saja. Minggu depan teori Sir, test bahasa Inggeris. nanti nota ni sebagi tak? Nota ni ada dalam sidos tak salah saya. Encik Rahman akan share dalam sidos.
No? Okay. Okay. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada, saya minta yang dalam kelas ni tolong tengok balik nota yang saya dah share ni. Saya check balik dalam sidang lah, saya dalam sidang ada kod. Kalau tak ada, cuba remind balik kat saya sebab saya takkan bagi terus macam tu saja. Semak dalam sidang semula. Okey, nanti kalau tak dalam sidang, inform pada saya lah. Sebab yang akan uruskan nanti Cik Rahman, dia penjelaras program ni, penjelaras khusus ni. So, nota bahan yang kita akan ajar pada pagi ni semuanya datang daripada nota sini yang mana digunakan bagi tujuan teori test ke depan. So, kelas kita minggu depan, saya tak pasti lagi, saya akan set semula lah. Kita mungkin akan buat teori test menjawab gunakan SIDOS. Minggu depan apa lah sir? Buat hari Khamis ya. Buat hari Khamis ke teori? Teori test kita akan serentak. Serentak ni mungkin akan buat masa yang kelas sebab saya nak kena selaraskan dengan kelas yang lain. Kita dapat kelas yang belajar saja. Mungkin kita terpaksa ambil belah malam ke, kita akan buat serentak lah, serentak. Sejamnya adalah Sir. Oh, sir. 15 soalan 15 minit dia sebenarnya. Sir. Ya. Saya tengok balik jadual ni, sir. Bukan kelas Selasa ke Jumaat ke, sir? Tahulah. Jumaat ke Khamis? Jumaat, sir. Kalau ikut dalam jadual yang kami dapat ni, Jumaat pukul 10. Okey. Kelas saya hari Jumaat ke Khamis ni? Oh, okey Jumaat. So Jumaat tak ada kelas? Okey. Yeah. Kita dah buat kelas. Okey, so malam nanti saya akan ganti kelas. Ganti siap untuk Jumaat tu. So Jumaat tak ada kelas lah. Nak buat kelas pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya malam nanti 9 sampai 11 kita jadikan itu sebagai waktu kuliah kita hari Jumaat. Okey ke? Okey.